Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang bersama, sila komen jelas ataupun tidak suara saya, videonya jelas ataupun tidak. Minta kerjasama teman-teman yang bersama pada malam ini untuk kongsi feedback sikit. Jelas atau Alhamdulillah, Penang loud and clear, Negeri Sembilan clear. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar teman-teman kita join. Okey, malam ni struktur sedikit berbeza. Saya akan menyampaikan kuliah kita ini. Di hujung baru saya buka soal jawab. Boleh sebab kalau tak pening, sambil saya bercakap ada soalan masuk, saya jawab kan, nanti takut poin terputus. Jadi soalan kita tolak di hujung, boleh soalan kita tolak di hujung. Maka bagi siapa yang nak tanya soalan, jangan post dulu, sebab confirm akan dia terbang ke atas. Dia bukan terkelam ke bawah, dia terbang ke atas. Okey, jadi soalan awak post kemudian nanti. Bila saya kata dah boleh post soalan, silakan post. Rumah Kertas Rami sihat, Ustaz pun sihat ya. Semoga Ramadan kali ini luar biasa bagi semua. KD clear, Kak Fiza, Kota Damansara. Okay, dah siapkan Quran masing-masing di sebelah. Kita siapkan Quran, kita baca 10 ayat yang pertama sama-sama. Kemudian kita terus dengan tadabbur insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Man hafiza 10 ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang memelihara dan menghafaz 10 ayat pertama suratul Kahf akan terpelihara daripada Dajjal. Waalaikumsalam bagi semua yang bertanya, yang memberikan salam. Okey, kita mula tadabbur kita tanpa membuang masa. Kita terus masuk ke ayat 21. Ini kemuncak cerita berkenaan dengan Ashabul Kahf dalam suratul Kahf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida. Okey. Ayat 21 ini berkenaan dengan perjumpaan masyarakat yang tinggal di kawasan Ashabul Kahfi itu, tempat mereka tidur itu, ataupun empire di mana mereka ada di dalamnya itu, berjumpa dengan Ashabul Kahf. Okey, dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dan menjelaskan sebab dia dan hikmah di sebaliknya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan mereka? Allah bertemukan masyarakat mereka itu dengan Ashabul Kahf. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Supaya mereka tahu, mereka ini merujuk, boleh dua-dua sekali. Boleh merujuk kepada Ashabul Kahf, boleh juga merujuk kepada kaum mereka. Okey? Supaya mereka itu merujuk kepada dua kumpulan. Ada possibility merujuk kepada kedua-dua sekali. Supaya mereka tahu bahawa janji Allah itu pasti. Dan janji Allah ini, kalau kita lihat pada konteks ayat ini, janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan jaga. Bila Allah janji, Allah akan buat. Okey. Dan yang menariknya tentang Ashabul Kahfi ni, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kemenangan sewaktu mereka tidur. Okey, sewaktu mereka tidur. Tidurnya orang saleh, tidurnya seorang mujahid, tidurnya seorang pejuang juga adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks Ashabul Kahfi ini, Allah mengubah konteks kehidupan mereka, konteks empire mereka itu, konteks tempat mereka itu, daripada penyembahan berhala kepada agama Islam. Ahli sejarah mengatakan bahawa apabila mereka bangkit bangun, emperor ataupun sultan ataupun raja di kawasan mereka itu telah pun menganut agama Islam. Dan agama Islam pada waktu adalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Lihat, dalam mereka tidur 300 tahun ataupun 309 tahun, Allah mengubah. Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka hanya perlu selamatkan iman mereka, bersungguh-sungguh buat apa yang mereka perlu buat, dan akhirnya Allah beri kemenangan. Bila? Dalam keadaan mereka tengah tidur. Okey, dalam keadaan mereka tengah tidur. Macam-macam kita boleh belajar daripada sini, macam-macam hikmah. Okey. Ia juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh ubah apa yang dia nak ubah. Sama ada dengan usaha kita secara langsung ataupun tanpa usaha kita secara langsung. Apa yang kita kena buat, kita buat apa yang kita perlu buat. Allah, dia akan buat apa yang dia buat. Okey, kita serahkan kepada dia. We just do what we need to do. Kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kukuhkan iman kita, ikut syariat, perbaiki akhlak kita, belajar hikmah, cari ilmu. Lepas tu, tahu apa yang kita kena buat di atas muka bumi ini, apa kewajipan kita, amar ma'ruf, nahi munkar, kita buat. Lepas tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai tidak berstrategi. Kalau kita lihat Ashabul Kahfi ini, dalam keadaan mereka begitu yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak tinggalkan strategi. Mereka tidak meninggalkan precaution. Mereka masih tetap berhati-hati. Mereka juga ada perancangan. Okey, mereka bukan orang yang sembrono yang main langgar saja. Tidak.
ya, dalam keadaan mereka tidur tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka kemenangan. Okey. Baik, saya kena ulang lagi sekali. Soalan-soalan kalau nak kedepankan di hujung majlis. Boleh? Okey, sebab saya tukar format sikit, saya akan sampaikan maybe dalam 1 jam lebih sedikit. Kemudian baru buka soalan. Jadi siapa yang nak tanya soalan atau nak saya komen tentang perkara-perkara tertentu, sila letakkan soalan anda kemudian. Jangan letak sekarang, nanti dia tenggelam. Okey, atau dia terbang ke atas. Kita tak nampak. Okay, jadi save your soalan for later. Thank you. Baik. Dan apa lagi hikmah yang timbul daripada penemuan ini? Okay. Para mufassirun mengatakan bahawa terdapat perdebatan di zaman itu. Zaman bila? Zaman ditemukan Ashabul Kahfi ini. Selepas mereka bangkit. Ya. Ada perdebatan berkenaan dengan hari kebangkitan. Betul ke manusia ini akan dibangkitkan? Jadi ada perdebatan di kalangan mereka, perdebatan akidah ini. Maka kejadian ini, bangkitnya mereka selepas 300 tahun lebih tidur, memberikan pembuktian secara langsung ya, kepada mereka-mereka yang ada syak, yang ada ragu. Memberikan pembuktian bahawa, you see, there's no reason for you to doubt. Okay? There's no reason for you to doubt. Mereka boleh tidur 300 tahun, boleh bangun. Apa masalahnya kamu tidur dekat dalam kubur kamu beratus tahun, beribu tahun, berjuta tahun, kemudian kamu bangkit. Kalau kita lihat hujah-hujah dalam Al-Quran ya, untuk mengisbatkan kewujudan ataupun kebenaran hari kebangkitan, Allah Subhanahu Wa Taala biasanya suruh kita lihat alam sekeliling kita. Kalau kamu ragu berkenaan dengan hari kebangkitan, lihat kan macam mana aku hidupkan tanah yang gersang dengan air hujan, kan tanah yang mati dihidupkan. Tengok sekeliling kita, everywhere around us, dalam tubuh kita juga kan sel-sel kita mati, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala rejuvenate, hidupkan balik sel-sel dalam otak kita. Okey, bahkan tanah yang gersang Allah turunkan air, hidup balik. Kita lihat banyak perkara di sekeliling kita ini, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Jadi apa yang buat kita susah sangat untuk percaya hari kebangkitan ini? Jadi berlaku di zaman Ashabul Kahfi ini untuk memberikan satu bukti ataupun satu hujah jelas bahawa benda ni dia bukan mustahil aklan. Okey, dia bukan mustahil aklan, bahkan dia akan berlaku. Secara yakin dia akan berlaku. Mungkin satu lagi kita boleh ambil isyarat daripada ayat ini, kedatangan kembali Nabi Isa, kan? Nabi Isa sekarang dekat mana? Wallahu a'lam bissawab. Dia tengah buat apa? Wallahu a'lam bissawab. Dia ditidurkan seperti Ashabul Kahfi atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Sebab ada sebahagian pihak yang sekarang ni cuba menanam ragu akan kedatangan kedua Nabi Isa. Ada. Okay, mereka mempersoalkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW dan mereka kata ia tidak masuk akal dan sebagainya. Okay, sedangkan ini adalah perkara yang kita boleh katakan mutawatir dalam agama kita. Kedatangan kedua Nabi Isa adalah perkara yang mutawatir. Ya, mutawatir di kalangan umat Islam. Okay, tapi ada pihak yang cuba nak meragukan perkara tersebut. Jadi ayat ini juga memberikan isyarat bahawa apa susah sangat akal kamu nak terima. Ashabul Kahfi boleh 300 tahun. Apa masalahnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala simpan Nabi Isa selama 2000 lebih tahun atau 3000 tahun? Wallahu alam berapa lama? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kembali Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa tidak meninggal. Okey, dia tidak meninggal, dia hanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila diangkat kita tak tahu dia sekarang ni dalam keadaan macam mana. Okey, tidur macam Ashabul Kahfi ataupun mereka di dalam keadaan sedar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi 3 pengajaran penting kita ambil daripada kebangkitan mereka selepas tidur 300 tahun. Yang pertama sekali, orang-orang yang berjuang, okey, mereka hanya perlu melakukan apa yang mereka perlu lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala will settle the matter for you. Jangan bimbang. Okey, kemenangan pasti datang. Tak kiralah kemenangan tu datang sewaktu awak hidup, selepas awak mati, Islam pasti menang. 3 perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada kisah kebangkitan mereka ini daripada ayat 21. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kita bahawa dalam keadaan mereka tidur pun, dalam keadaan mereka tidur itu pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengubah daripada nampak macam kalah kepada kemenangan. Okey, jadi para pejuang sekalian tak mahu risau. Okey, tak mahu risau. Kemenangan, okey, sekarang sangkut Sekarang ni macam mana? Masih sangkut lagi ke macam mana?
Still lagi ngebit Okey. Betul. Ada masalah internet. Saya punya internet ada problem. Tak tahu tiba-tiba dia tak boleh. Tak apa. Kita baru nak start pun sebenarnya. Tadi ada internet problem. Tak dengar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sila feedback. Video kena downgrade sebab signal tak cantik. Sekejap Mana pula nak tukar daripada sini. Sekejap Okey, sekarang macam mana? Video okey? Suara okey? Assalamualaikum. Feedback please. Sangkut-sangkut dua Okey. Nak teruskan malam ni ke kita tukar hari lain? Kalau sangkut ni memang tak best Sangkut and picture tak cantik Saya pun tak tahu kenapa malam ni. Broadcasting tidur sekejap. Tak clear. So, sila beri cadangan nak continue ke macam mana? Yang lain-lain yang baru masuk ni sila beri komen sikit laju ke tak, sangkut-sangkut, putus-putus suara okey. Okey, that's better lah kan. Kejap dengar, kejap tak dengar. Sangkut sikit. Dah clear pula. Audio okey, video not so clear watching. Tak apalah kita sama-sama doa it gets better. Restart modem. Saya dah restart dah tadi. Okey, saya dah restart. Lepas subuh boleh juga. Tak apa, kita continue lah. Bismillah, insyaAllah. Okey. Tak apa, gambar tak clear tak ada masalah. Cuma suara tu yang penting. Saya nak feedback suara dulu. Kalau suara pun teruk, kita cancel. Okey lah, kita continue je. Kalau teruk sangat, tolong kasih komen Okey, dah better. Alhamdulillah. So, 3. Yang pertama saya dah sentuh tadi. Nombor 2 adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana Nabi Isa boleh tidur. Tidur pula. Minta maaf, saya take balik. Seperti mana Nabi Isa boleh diangkat Allah Subhanahu Wa Taala selama 2000 tahun ataupun lebih daripada 2000 tahun, maka Allah boleh bangkitkan Nabi Isa, maka tidak ada apa-apa masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. So isu ini adalah berkenaan dengan hari kebangkitan. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum. Jadi mereka ni ada perdebatan berkenaan dengan hari kebangkitan. Ada juga para ulama yang mengatakan perdebatan ini bukan tentang hari kebangkitan, tapi perdebatan berkenaan dengan apa nak buat dengan mereka ni. Okay? What do we do with them? Sebab cerita dia selepas salah seorang Ashabul Kahfi tu keluar untuk beli makanan, dia orang nampak dia punya wang perak tersebut. Dia kata ini bukan daripada zaman kami, pelik. Akhirnya bila korek-korek cerita, dapati bahawa kisah mereka ni kisah yang menakjubkan, kisah yang menarik Jadi suara sedap, terima kasih Okay. Jadi apa mereka buat adalah mereka pergi cari gua tersebut dengan membawa sekali Ashabul Kahfi tersebut, yang seorang tu bawa. Bila jumpa dekat sana, ada macam-macam cerita lah, macam-macam riwayat. Ada kata selepas raja yang datang jumpa mereka itu, lepas tu mereka meninggal balik. Okay, bukan meninggal balik, mereka meninggal. Okay? So selepas meninggal tersebut, apa yang jadi? Berlaku sedikit perdebatan di antara mereka sendiri, iaitu siapa yang menemui Ashabul Kahfi itu. Berlaku perdebatan nak buat apa. Satu pandangan mengatakan kita tutup gua mereka itu supaya tidak terganggu, supaya mereka-mereka yang berada dekat dalam itu tidak diganggu, tubuh mereka tidak diganggu dan sebagainya. Awak faham lah kan? Kalau kita pun hari ini dengar ada orang yang tidur 300 tahun, hidup balik dekat dalam gua, apa kita akan buat? Confirm. Okay? Ramai-ramai naik bas, pergi
masuk dalam gua, dapat kain, ambil kain, kan? Dapat berus gigi diorang pun kita bawa balik. Dapat pasir gua tu pun bawa balik. Jadi ada cadangan mengatakan kita tutup terus gua tersebut. Okey. Itu yang mengatakan ubnu alaihim bunyana. Kita binakan sesuatu untuk sebagian ulama mengatakan bahawa bina sesuatu tu untuk menutup. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Ini lagi satu clue menunjukkan bahawa mereka berbincang banyak tentang hakikat Ashabul Kahfi ini. Okey. Yang penting mereka tahu diorang ni bukan daripada zaman mereka tu. This is a miraculous story. Cumanya details dia. The details Rabbuhum a'lamu bihim. Okey. Di sini saya lebih cenderung kepada pandangan Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Dia kata statement yang pertama ini dikatakan oleh golongan yang lebih alim ataupun golongan yang dalam cerita ni pendirian mereka yang paling tepat sekali. Mereka kata tutup kubur ni Tuhan lebih tahu tentang mereka. Maksud dia tak payah nak cerita panjang berkenaan dengan perincian-perincian cerita tu. Kita dah dapat the crux of the story dah. Okey. Tapi ada lagi satu kumpulan, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Okey. Satu kumpulan lagi pula yang ada kuasa politik. Ghalabu ala amrihim. Mereka menang. Maksud dia menang dari segi political power. Apa cadangan kumpulan yang kedua ni? Kita bina masjid di atasnya. Okey, di atas ni macam-macam penjelasan kita boleh berikan. Tak semestinya betul-betul dekat atas kubur mereka itu. Boleh jadi dekat tepi, dekat sebelah ataupun jauh sedikit. Itu juga boleh dikata ala, di atas ataupun berdekatan kubur mereka. Jadi, pandangan Al-Alusi, dia seorang ulama Hanafiyah, dia kata bahawa pandangan kumpulan yang pertama itu yang kita lihat lebih dekat kepada kebenaran. Okey, saya ulang lagi sekali soalan semua tolak ke hujung boleh. Saya nak ceritakan terus, nanti bila saya kata dah habis, sila tanya soalan. Sebab kalau awak tanya sekarang, nanti soalan awak semua terbang ke atas ataupun tenggelam ke bawah. Okey? Jadi saya tak nak tenggelam, saya tak nak hilang soalan awak, tanya nanti. Boleh InsyaAllah. Jadi sekarang ni timbul isu apa hukum pula kan bina masjid dekat kuburan. Ni kita tak dapat nak elak sebab ada pihak yang menggunakan ayat ini sebagai dalil mengatakan bahawa tak ada masalah untuk kita bina masjid di atas kuburan orang-orang soleh dan sebagainya. Ada beberapa buku tafsir yang saya buka dan saya lihat Al-Alusi menjelaskan panjang tentang isu ini. Okey, saya nak ulang Al-Alusi bukan Wahabi Al-Alusi adalah bermazhab Hanafi. Okey. Dan ada satu buku penting yang harus dibaca kalau siapa nak faham berkenaan dengan ziarah kubur ini. Juhud ulama al-Hanafiyah fi raddi ala al-quburiyah. Okey. Usaha ulama-ulama mazhab Hanafi dalam menyangkal golongan yang melampau-lampau dalam menziarahi kubur. Melampau-lampau dalam ziarah, bukan ziarah kubur ziarah kubur tak ada masalah, ni yang melampau-lampau dalam ziarah kubur. Dan ulama-ulama ini mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berakidah kan Asy'ariyah Maturidiyah. Okey, mereka bukan Wahabi. Saya ulang lagi sekali sebab hari ini menyedihkan adalah bila cerita tentang pergi kubur ni boleh jadi masalah, boleh bawa kepada syirik dan sebagainya, automatik awak akan dilabel sebagai Wahabi dan sebagainya. Sedangkan ulama Syairah sendiri, ulama empat mazhab sendiri yang banyak menentang keras perbuatan-perbuatan melampau dalam penziarahan kubur. Okey, sebab memang ada dalil-dalil jelas daripada hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan dalam Muslim, dalam Sahih Muslim dan dalam Sunan Sittah. Ada dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW memberikan peringatan keras. Bahkan Nabi kata, la'natullah alal yahudi wan nasara. La'nat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka mengambil kubur nabi-nabi mereka, dalam riwayat lain orang-orang saleh di kalangan mereka, sebagai masjid. Okey. Ini kita tak boleh nak tolak. Saya nak seru golongan ahli sunnah wal jamaah yang menisbahkan diri mereka kepada golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Tolong ambil perhatian benda ni. Sebab ulama Asy'ariyah, ulama Maturidiyah, ulama empat mazhab memberikan peringatan keras bahawa memang berlaku pelampauan dalam menziarahi kubur.
Kita tolak isu Wahabi ke tepi. Kita tolak isu Salafi ke tepi. Ya. Saya mohon tolak ke tepi. Sebab ada yang menggunakan ayat ni mengata ni, ayat ni menunjukkan boleh. Kalau kita lihat, ayat ni tak ada kata apa-apa pun. Tak ada kata kena buat, tak boleh buat, boleh buat. Tak ada cerita benda tu. Okey, tak ada cerita benda tu. So, tak boleh nak guna ayat ini untuk mengatakan tak ada masalah untuk bina masjid di atas kuburan. Nabi melaknat siapa? Nabi melaknat Yahudi Nasrani. Okey. Kenapa Nabi laknat mereka? Sebab mereka mengambil kubur-kubur Nabi-Nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ada mungkin tanya, Ustaz, macam mana? Apa bentuk? Ni nak faham hadis Nabi tu, kita kena buat kajian berkenaan dengan saint worship. Saint worship in Christianity, in Judaism. Kita kena buat kajian macam mana orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi membuat penyembahan kepada wali-wali mereka, orang-orang soleh mereka. Okey. Antara yang mereka buat adalah mereka membina churches ataupun temple-temple mereka betul-betul di atas tomb, ataupun bukan di atas exactly, okey, di depan sikit ataupun di dalam pekarangan yang sama, mereka membina churches mereka di atas tomb. Salah satunya adalah Basilica of Saint John the Apostle di Ephesus, Turkey. Okey, dikatakan bahawa ia dibina di atas tomb. Tomb ni kubur lah. Kubur ataupun makam. Okey, makam orang-orang soleh mereka. Nabi laknat benda ni. Nabi dalam riwayat lain, Nabi berkata mereka adalah seteruk-teruk dan seburuk-buruk makhluk. Kalau kita duk fikir sama-sama, kadang-kadang kalau kita baca sekilas lalu, nampak macam apa masalah hadis sebenarnya kan? Mereka setakat datang ke kuburan, mereka nak mengagungkan, nak memuliakan orang-orang soleh. Tapi Nabi memberikan bahasa kasar, bahasa keras, laknat Allah ke atas mereka. Dan hadis ini Nabi sebut ketika Nabi dah nak wafat. Nabi tengah mengerang kesakitan tu. Sayyidatina Aisyah riwayatkan, Nabi bila sakit sangat mengerang tu, Nabi akan ambil kain tutup muka dia. Kan? Lepas tu bila dia buka, dia kata, la'natullah, Allah laknat Yahudi dan Nasrani kerana mengambil kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat lain Nabi kata, aku berlindung daripada Allah daripada dijadikan kubur aku ni sebagai berhala yang disembah. Wathnun yu'abad. Kemudian Sayyidatina Aisyah menambah komen, kata, sebab itulah para sahabat tidak menzahirkan kubur Nabi SAW. Maksud dia kubur Nabi itu ditutup-tutup, dihalang-halang. Okay? Dibina tembok supaya tidak berlaku pengagungan melampau ke atas Nabi Muhammad SAW. Nabi minta Allah lindung. Nabi minta Allah lindung. Jangan sampai kubur dia jadi berhala yang disembah. So these things are real. Ini bukan isu Wahabi lawan Ahli Sunnah. Bukan. Benda ni ada dalam agama kita. Ada dalam Islam. So tolong ambil perhatian. Dua-dua aliran. Semua aliran semua kita ambil. Kita kena ambil perhatian benda ni. Dia tidak ada kena-mena dengan aliran, dia ada kena-mena dengan hadis Nabi SAW, peringatan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi dah kata laknat, jangan main-main, jangan ambil enteng benda ni. Jangan kata, oh tak ada syirik yang berlaku dekat kubur-kubur ni, tak ada syirik yang berlaku. Dah tu Nabi kasih peringatan kepada siapa peringatan itu? Ingat, semua peringatan Nabi mesti akan ada orang buat. Okay, bila Nabi SAW sebut, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kamu melampau-lampau dalam mengagungkan dan mencintai aku seperti mana golongan Kristian melampau-lampau dalam mengagungkan Isa bin Maryam. Bila Nabi sebut benda tu, adakah itu menunjukkan bahawa takkan berlaku ada golongan umat Islam yang mengagungkan Nabi secara melampau? Itu menunjukkan bahawa ia akan berlaku dan memang berlaku. Dan saya dah cerita panjang tentang benda ni. We have fallen into the same trap. Okay? We have fallen into the same trap. Okay? Sebahagian umat Islam telah mengagungkan Nabi sampai ke tahap sama dengan sebahagian golongan Kristian. Dengan konsep logos. Ni saya dah cerita panjang. Saya tidak mahu memperpanjangkan lagi tentang isu ini. Okay? Jadi bila Nabi beri peringatan, okay, laknat kepada mereka, Yahudi Nasrani yang mengambil kubur Nabi-Nabi mereka sebagai Allahumma salli ala Muhammad, masjid, okay? Dan Nabi minta Allah lindung, jangan sampai kubur dia jadi berhala. Ini menunjukkan bahawa kemungkinannya besar bahawa perkara ini akan berlaku kepada orang-orang lain. Dia tidak berlaku pada Nabi Muhammad SAW, insya-Allah, kubur Nabi, tidak kata pada perception pada Nabi, tapi kubur Rasulullah SAW, kita doa pada Allah dilindungi terus. Tapi dia berlaku di tempat-tempat lain.
We have to acknowledge this fact. Okay? Kalau kita rujuk kepada ulama-ulama Ahnafiyah, Imam Bilkiwi, Waliullah Dahlawi, dia orang ni semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka menulis keras tentang isu ni. Al-Alusi juga, dan banyak lagi ulama dalam mazhab-mazhab yang lain. Okey. Jadi saya juga cenderung dengan pandangan Al-Alusi mengatakan bahawa kumpulan yang pertama inilah yang pendiriannya betul. Tutup kubur tersebut, Tuhan lebih tahu tentang mereka. Maksud dia, don't talk much about the details. We don't know the details. There's no point talking about the details. Okay? Tidak ada keperluan untuk cerita tentang perincian-perincian yang tidak perlu. Lepas tu kita tengok ayat seterusnya. Allah kritik perkara yang sama. Orang sibuk bincang, berapa orang diorang ni? Ada kata 3, yang keempat anjing mereka. Ada kata 5, yang keenam anjing mereka. Rajman bil ghaib. Maksud dia campak secara membuta tuli. Maksudnya campak pandangan secara membuta tuli. Tidak berasaskan apa-apa fakta. Kemudian ada yang kata wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang kata mereka 7 dan ke-8 itu anjing mereka. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa aku adalah salah seorang yang tahu jumlah mereka. Sebab Allah kata selepas tu qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah Muhammad bahawa Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, dan tidak mengetahui akannya kecuali sedikit. Ibn Abbas mengatakan bahawa aku di kalangan yang sedikit itu, dan jumlah mereka adalah 7 orang. Sebab tu ni riwayat tentang daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa 7. Kalau riwayat tu memang benar-benar sahih, kita bolehlah kata secara pasti 7 orang. 7 orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sambung kata fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Tak payahlah kamu wahai Muhammad nak berdebat-debat dengan golongan Kristian, golongan Yahudi ni tentang jumlah mereka. Okey, kecuali perdebatan-perdebatan yang simple. Don't go too deep with them, sebab dia orang pun tak tahu. Wala tastafti fihi minhum ahada, dan don't waste your time. Jangan buang masa pergi tanya mereka tentang berapa jumlah mereka dan sebagainya. Because these things are not that important. Kalau dia penting, Allah dah beritahu. Allah dah listkan. Dia berkait jelas dengan ayat 21 tadi. Rabbuhum a'lamu bihim, mereka kata. Golongan yang pertama kata Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. So don't waste your time to go to the nitty-gritties, details yang tidak perlu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berpindah kepada sebab nuzul, antara sebab nuzul ayat ini juga. Okey, surah ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadah. Janganlah wahai Muhammad kamu katakan aku akan buat sesuatu esok. Okey, tanpa mengatakan illa an yasha Allah. Okey, kecuali dengan mengatakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia jangan kata aku akan buat ni, lepas tu tak sebut insya-Allah. Bila kata aku akan buat, kata insya-Allah. Sebab nuzul ayat ni, bila orang musyrikun tanya Nabi 3 soalan tersebut, 3 soalan yang mereka dapat daripada golongan Yahudi, 3 soalan tersebut Nabi kata aku akan jawab besok. Dan Nabi tak sebut insya-Allah. Akhirnya kena tunggu sampai 15 hari. Dalam jangka masa 15 hari tersebut, okey, yalah, cuba bayangkan awak hidup di zaman Nabi SAW. Seorang Nabi kata aku akan jawab besok, lepas tu tak jawab sampai 15 hari. Apa yang akan ada dekat dalam hati-hati kita? Sudah tentu akan timbul suara-suara yang kurang manis. Betul tak? So boleh kita katakan itu sebagai teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dikatakan insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak, kan? Sebab tak ada apa yang boleh jadi tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita pun biasa buat macam tu. Oh, benda ni confirm akan berlaku, tapi tak sebut insya-Allah. Aku akan buat tapi tak sebut insya-Allah. Sepatutnya kita belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar daripada teguran ini. Kemudian wadhkur rabbaka idza nasita. Bila lupa, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita lupa sesuatu, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teknik dia. Sebab dalam suratul Kahfi ni juga, dalam cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Musa kan dia pergi cari Nabi Khidir dengan pendamping dia tu, Yusha' bin Nun, dan dia terlupa sesuatu. Dan dia kata, tidaklah yang melupakan aku kecuali syaitan. Jadi syaitan ni ada kemampuan melupakan manusia. Jadi bila kita lupa sesuatu, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katakanlah, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sebahagian ulama menggalakkan bagi orang yang selalu lupa sana, lupa sini, amalkan ni. Ayat 24 ni. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Asa
Okey. Kemudian ayat 25, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dekat dalam gua tersebut 300 tahun dan mereka menambah 9. Okey, mereka menambah 9. Okey, labithu dekat sini, siapa yang kata? Okey, adakah ini Allah Subhanahu Wa Taala yang beritahu hakikatnya mereka tidur selama 300 tahun ataupun 309 tahun? 300 tahun tu mengikut kalender matahari, solar kalender. Tapi kalau ikut lunar, ikut bulan, 309. Okey, dia setiap 33 tahun awak kena tambah setahun. Maksudnya kalau umur awak 33 tahun ikut kalender solar, sebenarnya awak sudah 34 tahun mengikut kalender bulan. Dan kalender Islam mengikut bulan. Gregorian kalender ikut solar, ikut matahari. Kalau awak dah 66 tahun, maka awak sebenarnya sudah 68 tahun. Okey, tambah 2 tahun. Sebab 33. Kalau awak ada 99, 100 tahun dah, awak kena tambah 3. Jadi sudah 103 tahun. Kalau umur awak sampai 100 tahun mengikut kalender Masihi ataupun solar ataupun matahari, maka mengikut bulan awak sebenarnya sudah 103 tahun. Sebab tu kalau 300 tahun mengikut kalender matahari kena jadi 9 lah. Kan 100 tahun 3 times 3 jadi 9. So 309 tahun. Jadi masing-masing kena check umur masing-masing. Jangan syok je kata kan, padahal dah 68 tahun dia kata dia 66 tahun, padahal dah 34 tahun tapi dia kata dia 33 tahun. Okey, iaitu mengelak. Okey, setiap 33 tahun tambah setahun mengikut kalender bulan. So adakah faktanya betul 300 tahun ataupun 309 tahun, atau Allah Subhanahu Wa Taala hanya menceritakan kepada kita apa yang dikatakan oleh sebahagian pihak? Sebab apa? Sebab ayat 26 ada bukti bahawa qul, katakan wahai Muhammad, Allahu a'lamu bima labisu. Allah lebih tahu berapa lama mereka duduk kat dalam gua tersebut. Mereka tidur kat dalam gua. Bila Allah dah kata macam ni, Allah a'lam, Allah lebih tahu. Ini menunjukkan bahawa ada kemungkinan 300 ataupun 309 itu tidak semestinya the exact duration where they slept in the cave. Dan ini juga tentang isu time yang saya dah cerita pada sesi yang lepas. Dalam suratul Kahf ni banyak Allah timbulkan isu time, isu the relativity of time. Dan kita duduk fikir-fikir melihat kemungkinan. Kemungkinan di sana ada cara untuk melambatkan waktu. Macam mana cara dia? Cari orang soleh. Dia orang biasanya akan cakap, bila tengah ibadah, bila tengah bertaubat, bila tengah berzikir, bila tengah buat baik, waktu dirasakan panjang. Tapi bila sibuk dengan dunia, waktu dirasakan pendek. Betul tak? Ni saya minta feedback sikit. Saya rasa kita pun pernah pengalaman. Pengalaman sendiri. Bila kita ialah bersama Allah, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengah nikmat dalam ibadah dan sebagainya, kita rasa waktu ni panjang. Tapi bila kita sibuk dengan dunia, dengan hal-hal keduniaan, waktu rasa sangat pendek. Kemungkinan ada cara untuk melambatkan waktu. Mungkin melambatkan waktu itu mungkin bukan secara literal. Sebab saya ada cerita berkenaan dengan roh, kan? Roh Ashabul Kahfi itu, sebahagian mereka rasa mereka tidur setengah hari ataupun satu hari. Tetapi sebenarnya mereka dah tidur mungkin 300 tahun lebih. Mereka ataupun lebih daripada itu, wallahu alam, Allah lebih tahu secara exact. Secara exact. Betul tak? Jadi roh mereka rasa setengah hari atau sehari. Tetapi badan mereka dah tidur selama 300 lebih tahun. Dia lihat dekat situ, roh ni dia lain, badan ni dia lain. Roh lain, badan lain. Dan kemungkinan orang-orang yang rohaninya baik, yang hatinya bersih, their time is actually expanded. Waktu mereka itu dipanjangkan. Dan kita tahu, Nabi SAW beritahu, bila Dajjal datang nanti, kan, kita akan rasa waktu sangat sekejap. Kan? Setahun akan dirasa seperti sebulan, sebulan akan dirasa seperti seminggu, seminggu akan dirasa seperti sehari, sehari akan dirasa seperti sejam, dan sejam dirasa seperti
secepat kamu menyalakan api. Okey, secepat kamu menyalakan api. So ini Nabi nak beritahu bahawa kehidupan akhir zaman ni, waktu akan jadi endangered species, sesuatu yang orang akan cari. It's very scarce. People will find time. Kenapa kita rasa waktu ni sekejap? Why? Sebab kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat Allah, kita akan perasan tiba-tiba waktu akan slow down. Saya yakin semua orang ada pengalaman benda ni. Dan tanyalah orang-orang soleh, mereka akan cakap benda sama. Okey, tanya orang-orang soleh, mereka akan cakap benda sama. Dalam ibadah, waktu akan rasa panjang, tapi dengan dunia, waktu akan rasa pendek. Kenapa? Saya biarkan awak untuk fikir-fikirkan. Inilah sepatutnya Quran buat kita ni, buat kita berfikir, buat kita muhasabah. Okey, Quran ni dia kunci, dia buka banyak perkara. Dan tak semua Quran kasih jawapan straight cut. Okey, straight cut pula. Tak semua Quran kasih jawapan straight forward. Okey, ada dia cetus. Think about it. Buat kajian, fikir, buat kajian, kongsi, buat kajian. Okey, ni bulan Ramadan, this is the best time. This is the best time. Buka FB kejap je masa, buka Quran bosan sebab lama. Quran jadi bosan sebab kita kunci tak ada. Kita tak tahu what to make out of it. Okey, sebab tak tahu nak mula dekat mana, nak baca apa, nak faham apa, kan? Background surah pun kadang-kadang kita tak tahu. Dan yang paling menyedihkan, ramai orang tak nampak the relevance of the Quran dengan hidup dia, dengan zaman dia. Dia baca Quran mungkin setakat untuk dapat pahala, kan? Untuk okey, Abu Abid Abdullah, itu hadis lain. Itu hadis lain, ya. Zaman Dajjal 1 hari setahun, itu hadis lain. Ada lagi tu hadis Nabi kata, 1 hari seperti sejam dan sejam seperti secepat kamu menyalakan api. So kita kadang-kadang tak tahu macam mana nak approach Quran. Sebab apa? Kita tak ada background knowledge tentang Quran. Dan kita merasakan bahawa Al-Quran ini diturunkan 1400 tahun dahulu, dan banyak ayat-ayat dia tu harus kita nanti Ustaz ajar macam mana nak appreciate Quran mau. Boleh? Okey, sebenarnya ramai orang susah untuk appreciate Quran sebab dia ada blocks. Dia ada cultural blocks, dia ada mental blocks, ada knowledge blocks, ada macam-macam blockage. Okey. Dan antara saya lihat blockage yang paling utama sekali, halang orang dia belajar Al-Quran adalah pemahaman culture dia. Saya kasih contoh senang. Berapa ramai orang yang baca ayat tentang perhambaan, okey, dia duduk dan dia tafakur, atau dia skip terus. Skip ni maksud dia bukan dia tak baca, dia baca tapi sekilas lalu je. Berapa ramai di kalangan awak dekat sini yang baca ayat-ayat tentang perhambaan, saya tak nak ambil ayat lain dulu. Ayat tentang perhambaan, dia duduk fikir apa hikmah ayat ni dekat dalam. Kenapa tidak dimansuhkan kalau betul lah dia hanya berlaku di zaman itu. Kan? Kenapa ayat ni masih ada dalam Al-Quran? Apa yang Allah nak kita belajar? Adakah ia solusi kepada masalah dunia hari ini? Bolehkah ia menjadi solusi, atau dia cerita 1400 tahun lepas? Kalau kita asyik 1400 tahun lepas macam, oh ni turun zaman padang pasir Ustaz, sebab tu dia tulis macam ni dah tak relevan. Kalau benda tu ada the back of your head, habis. Quran akan jadi jauh daripada kita. Okey, itu sesi lain lah. Saya akan cerita tentang macam mana untuk kita dekatkan lagi diri kita dengan Al-Quran. Okey, there's no other book greater than the Quran. Okey, dan kenyataan ini berbeza-beza di kalangan manusia. Ada yang dia cakap macam itu tapi dia tak faham pun. Tapi bagi yang faham, yang jumpa macam-macam dalam Quran, memang tak ada. Okey, awak kena baca buku-buku lain supaya awak boleh banding. Apa hebatnya sangat Al-Quran ni? Quran ni kalau kita tengok, dia punya bahasa bukan macam buku-buku falsafah yang berat-berat. Kan? Dia ada sebahagian very simple matter. Tapi dia punya teachings tu is really miraculous. Tidak ada ajaran dia ajaran yang lebih hebat daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi bila kita sebut miracle, Quran itu mukjizat, antaranya adalah mukjizat ajaran, itu yang paling utama sekali. Okey, ada sebut mukjizat sebutan, mukjizat bahasa dan sebagainya. Itu nombor 2. Mukjizat yang paling utama Quran adalah ajaran dia. Ajaran dia tentang pernikahan, ajaran dia tentang undang-undang jenayah, ajaran dia tentang macam mana nak membina masyarakat yang baik, ajaran dia tentang ilmu, ajaran dia tentang akhlak, ajaran dia tentang akidah. Itu sebenarnya mukjizat dia. Dan mukjizat ni maksudnya dia mengalahkan
pendakwa-pendakwa yang lain. Dia mengalahkan pesaing-pesaing yang lain. Pesaing ada macam-macam. Demokrasi pesaing dia, kan? Socialism pesaing dia, komunisme pesaingnya, capitalism pesaingnya, feminism, liberalism. Semua ism-ism ni pesaing. So kalau kita nak tahu betul Quran ni mukjizat, kita kena buat perbandingan. Nah, kita kena buat perbandingan. Macam-macam sebenarnya nak buka tentang Quran ni, tapi kita tak ada time. Kan? Saya kalau boleh nak buka, berjam-jam takkan habis. Okay, macam-macam benda. Surah An-Nisa, bila kita belajar tentang faraid, hebat faraid ni. Okay, tidak ada sistem sehebat faraid dalam memastikan keadilan kewangan untuk waris-waris. Okay, is nothing like it from other civilizations. Awak takkan jumpa. Okay, macam-macam lah. Isu perhambaan pun sebenarnya adalah mukjizat, ya? Dia bukan satu benda kita patut malu. Kita patut kaji betul-betul what does it mean. Okay, sebelum saya ping ke tempat lain, okay, kita continue. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, Qulillahu a'lamu bima labithu. Allah lebih tahu berapa lama mereka duduk kat dalam. Lahu ghaibus samawati wal ard. Kan, milik Allah segala yang gaib di langit dan di bumi, di langit-langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi'. Maha hebat penglihatan Allah, maha hebat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Kan, manusia ni tidak ada pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun yang bersekutu ataupun yang berkongsi dengan Allah dalam kekuasaannya, dalam hikmahnya, dalam hukum-hukumnya. Tidak ada sesuatu pun yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat haram riba pun tak mampu manusia buat lagi. Betul. Okey, pengharaman riba adalah mukjizat. Okey, orang sibuk tentang krisis kewangan dunia, global financial crisis dan sebagainya. Umat Islam dah tahu punca masalah ada. Punca masalah adalah riba. As long as these people refuse to look at riba as the root cause of the financial crisis, selagi itu kita akan terus buat benda sama. Sebab ada sebagian umat Islam yang menganggap bahawa hukum hakam riba ni, dia menghalang kemajuan, it is regressive. You fool, saya kata. Okay? Sebenarnya hukum hakam riba dalam Al-Quran is very advanced. It's the most advanced law. Itulah kanser dalam ekonomi, riba itu sendiri. Tapi hari ini kita lihat conventional banks masih tetap nak teruskan jalan mereka. Kemudian ada sebahagian Islami, bank mereka ikut jejak langkah yang sama, cuma tukar istilah. Ini pandangan saya. Tak setuju, tak ada masalah. Tak setuju, tak ada masalah. Kita berbincang benda ni. Okey, sebelum saya masuk topik ni pula, tolong stop saya. Okey, ada banyak benda saya nak kongsi, tapi kita kena follow the topic. Okey, kita nak habiskan Suratul Kahf. Dan Suratul Kahf tak ada cerita tentang riba. Okey, dalam Suratul Baqarah panjang lebar Allah ceritakan tentang riba. InsyaAllah lah Allah berikan peluang satu hari kita buat tafsir Suratul Baqarah. Kita habiskan. Ini Suratul Kahf ada berapa session dah ni? Baru sampai ayat 20, 25. Tak ada masalah. We live with the Quran. Okey, kita tinggal, kita hidup dengan Al-Quran. Syekh Imran Husin banyak cerita, betul. Dan banyak ulama lah dah cerita tentang riba ini. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Okey. Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi SAW, bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepada kamu daripada Al-Quran ini. La mubaddila li kalimatihi. Okey. Kamu tidak akan dapat menjumpai apa-apa yang boleh mengubah Al-Quran itu. Walan tajida min dunihi multahada. Kamu tidak akan jumpa apa-apa sebagai penyelamat, okey, selain daripada Al-Quran ini. Panduan yang terbaik adalah Al-Quran. Saya nak jadikan antara tujuan hidup saya yang paling besar adalah buat umat Islam moden, melihat bahawa Al-Quran is beyond modern. Al-Quran ni bukan cerita lama. Dia cerita yang Allah rumuskan the best practices. Orang suka guna term best practices kan? The best practices, the best philosophy, the best principles of life, the best laws dalam muka surat yang tak lebih 600 ni. That is the Quran. Okay, but the key to this, kunci adalah kita mesti tahu buat perbandingan. Awak takkan tahu kehebatan sesuatu kalau awak tak compare, dan awak takkan boleh compare kalau awak tak boleh dan tak tahu tentang dakwaan-dakwaan lain. That is why it's very important for Muslims to know what other people think, what other
what are their lifestyle, what are their principles of life. Sebab tu kita kena tahu. Kita tak boleh, saya orang Islam, saya tak nak baca buku-buku lain, saya tak nak baca falsafah lain, saya tak nak baca pasal sosiologi mereka, tentang antropologi mereka, tentang tamadun mereka. We don't need to know, it's a waste of time. Kalau kamu tak tahu tentang mereka, macam mana kamu nak tahu Al-Quran ni paling hebat? Kamu nak banding dengan apa? Kamu nak banding dengan siapa? Okay, Allah pun suruh kita tengok tamadun-tamadun silam. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Allah minta kita jalan, travel di atas muka bumi dan lihat apa akibat, apa yang berlaku kepada tamadun-tamadun sebelum tu. Dalam ayat lain, kanu ashaddu minhum quwwatan. Mereka-mereka itu ataupun tamadun-tamadun sebelum itu, mereka tu lebih hebat dari segi teknologi, dari segi kekayaan, dari segi kekuasaan daripada umat Arab pada waktu itu. Allah nak beritahu, dulu tak semestinya mereka tu mundur. Lebih dulu kemungkinan mereka lebih hebat dari segi ketamadunan mereka. Jadi Allah kata buat banding. Look at them and look at the civilizations now. Kalau kita repeat perangai yang sama, kita boleh jatuh dalam perangkap yang sama. Okay, kita lihat kesombongan tamadun dulu dengan tamadun sekarang. It's the same thing. Manusia ni berputar-putar. We are just repeating the same cycle. Sebab tu setiap generation dia, walaupun ada uniqueness, dia tetap the same human civilization. Okay, as much as you think or you want to think that we have progressed as a human race, I choose not to believe in that. Kita progress dari segi saintifik saja, tapi dari segi kemanusiaan kita, we are just the same human beings yang ada zaman Nabi Adam. Okay, kita masih tetap cinta dunia, takut mati. Kalau nak kata kita maju, kita dah mampu buang benda tu. Itulah orang yang maju sebenar-benar maju. Okay, jadi Allah kata la mubaddila li kalimati, tidak ada yang mengubah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat the core messages of all of the sacred texts that was revealed to all of the prophets of Allah. Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum tu, dia punya core messages ada same. Sebab apa? Sebab manusia ni, dia perangai sama sepanjang sejarah. Dia punya perbezaan tu peripheral differences saja, ataupun perbezaan-perbezaan ranting. At the core we are the same. We have never changed. Okay? Zaman Fir'aun manusia macam tu, zaman hari ini manusia macam tu. Fir'aun jadi macam tu sebab kuasa, ada orang yang jadi macam Fir'aun hari ini sebab kuasa juga. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, pukul apa dah sekarang ni? Oh, dah pukul 11. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa ada soalan boleh tanya dalam masa 20 minit. Dalam masa 20 minit. Jangan tanya dulu sekarang ni. Kemudian, ayat ke-28 ni dia punya sebab nuzul dia. Sebab nuzul ni apa? Sebab ayat ni diturunkan. Dia punya background story, dia punya konteks. It's very important to know. Okay, kalau tak tahu konteks, di situ berlaku salah faham ayat Al-Quran. Okay, berlaku penyelewengan maksud Al-Quran sebab tak faham konteks ayat tu. Dalam bahasa ulumul Quran dipanggil sebab nuzul, sebab ayat itu diturunkan. Okay, ayat ini, ayat 28 ni diturunkan kerana ada sebahagian musyrikun Quraisy yang ada nama, golongan bangsawan di kalangan mereka, yang ada nama, ada harta, the elites of the society. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka kata, wahai Muhammad, kami boleh duduk dan dengar apa kamu cakap, bahkan kami boleh beriman dengan apa yang kamu sampaikan, dengan syarat dalam majlis kami tolong jangan adakan orang-orang yang miskin ni, the low class people, tolong jangan adakan mereka, keluarkan mereka daripada majlis. Dalam riwayat lain mereka kata sebab dia orang ni berbau. Okay, sebab yang duduk dalam masjid Nabi SAW ni dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, sebahagian ulama tasawuf mengatakan lafaz sufi ataupun tasawuf itu datang daripada suffah. Okay, walaupun dari segi tasrif dia mungkin bermasalah, tetapi ada ulama yang kata suffah sebab tasawuf mengambil akhlak ataupun sikap ataupun jalan Ahlus Suffah, mengambil akhlak Ahlus Suffah. Okay, jadi istiqaq itu dikatakan salim, boleh kita terima. Ada yang kata lebih tepat adalah suf dan sebagainya. Jadi golongan musyrikin ni datang, dia sampai cakap macam tu dengan Nabi SAW. Kami boleh dengar dan kami bahkan boleh beriman dengan kamu dengan syarat dalam majlis ini tolong keluarkan mereka-mereka ini. Senang kata, kami ni orang-orang kenamaan. Orang ni siapa? They should not be in the same group with us. Kalau dapat dikeluarkan mereka, kemungkinan kami boleh beriman dengan kamu. Ayat ni dia macam ada bau-bau yang sama dengan
surah Abasa wa Tawalla. Kan? Abasa wa Tawalla. Masya Allah, ada guru-guru saya yang mendengar ni. Segan pula. Terima kasih kepada ustaz-ustaz asatizah kita yang mengajar saya. Okay? Apa yang baik saya sampaikan ini, saya doakan pahala dapat kepada semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay? Jadi berkait dengan Abasa wa Tawalla, di mana Abdullah bin Ummi Maktum, kan, seorang sahabat Nabi yang buta. Dia nak dengar sangat tentang dakwah Nabi, tentang Islam. Dia buta, orang buta dia mungkin berbeza sikit cara dia panggil. Jadi dia nak dengar Nabi, dia cuik-cuik Nabi SAW. Dia tarik-tarik bahu Rasulullah SAW. Sampai diceritakan oleh Allah sendiri, ni bukan kita yang menuduh Nabi SAW. Allah SWT menceritakan Abasa wa Tawalla. Nabi sedikit bermasam muka dan Nabi mengalihkan wajah dia. Okay? Kerana mungkin cara Abdullah bin Ummi Maktum tu tarik Rasulullah SAW tu mungkin agak terover sikit. Mungkin, wallahu alam bisawab. Dan ulama menceritakan kenapa Nabi Abasa wa Tawalla. Kerana pada waktu itu Nabi SAW sedang dalam satu majlis bersama dengan pemuka Quraisy. Yang mana Nabi SAW melihat ada potensi pemuka-pemuka Quraisy ni akan masuk Islam. Jadi seolah Nabi ni macam nak fokus kepada mereka. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum ini tarik-tarik Nabi SAW untuk dengar dakwah Nabi SAW. Akhirnya Nabi bermasam muka dan mengalihkan wajah dia. Tapi Allah tegur Nabi SAW. Allah kata, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Macam mana kamu tahu mana yang lebih baik, kan? Mana tahu yang ini dia yang sungguh-sungguh nak sucikan hati dia, bukannya lagi satu tu. Kita tengok cerita lebih kurang sama. Dua-dua ni ada kesombongan. Golongan musyrikin ni, dia nak dengar dakwah Nabi, tapi dia letak syarat dia macam-macam. Dia nak dengar dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi dia letak syarat yang menunjukkan bahawa mereka ni tidak ikhlas sebenarnya. Tidak ikhlas sebenarnya nak mendengar dakwah Rasulullah SAW. Jadi antara sahabat Nabi SAW yang dianggap sebagai Ahlus Suffah, Ahlus Suffah ni dia orang tinggal dalam masjid dan Nabi meletakkan di atas pundak dia sendiri untuk menanggung mereka, kasih makan, kasih tempat tinggal dan sebagainya dekat dalam masjid. Dan mereka tak ada kerja. Okay? They don't have a stable job dan sebagainya. Tapi bila jihad datang, mereka akan pergi. So, jangan salah faham. Jangan ingat mereka ni pemalas. Jangan ingat Ahlus Suffah ni duduk goyang kaki, zikir doa je. Tidak. Okay? Bila datang seruan jihad, they will stand up and go and fight. Okay? So they are not pacifists, they are not lazy people, okay? They are not bums, okay? Mereka ni orang-orang yang, sebab mereka memang miskin, mereka bukan tak kerja dan sebagainya, tapi mereka banyak beribadah kepada Allah SWT. Fil ghadati wal ashi, waktu pagi, waktu malam, mereka banyak beribadah. Jadi golongan musyrikin ni tak suka dengan mereka. Ini saya lihat banyak berlaku. Ini pengalaman saya sendiri, okay? Pada orang-orang yang kaya, orang-orang yang merasa diri dia ni educated. Dia bukan sekadar orang kaya saja, rasa educated, rasa bangsawan, rasa elit. Mereka ni suka nak ada session-session khas. Okay? Saya pernah diminta, okay, oleh orang tertentu, Ustaz, kalau kat masjid orang awam ni level dia orang tak macam level kita, boleh tak Ustaz buat session khas? Saya kata, kenapa kena buat macam ni? Kan? Sedangkan ada di kalangan mereka yang dia punya intellectual capability is the same as yours or even more than you. Kenapa you nak kena session khas di kalangan kamu sendiri, kan? Ini kita mesti tegur, sebab mereka menganggap diri mereka itu lebih. Awak tak boleh belajar agama kalau awak disikap macam tu. Kalau awak rasa awak lebih daripada orang lain, I am more than you, okay? I cannot sit with you, you are nobody, I am somebody. Itu adalah permulaan yang salah. That is a wrong start. Awak dah start dengan kaki kiri, you have begin with your left foot. So kalau nak majlis khas kerana awak nak tahu tentang spesifik topik, okey. Tapi ada golongan macam ni, okey? Ada golongan yang macam ni, dia nak tanya deep stuffs, high level issues, benda besar-besar. Tapi asas fardu ain dia tak berapa minat. Ini hawa nafsu dalam belajar agama. Nak belajar benda besar-besar, benda asas tak nak belajar. Benda lebih penting tak nak belajar. Sebab nak benda besar-besar, nak rasa gah. Buat filosofi lah, kan, baru belajar agama dah terus tanya pasal wahdatul wujud dan sebagainya. Ini problematik. Okay? So kalau you really sincere nak belajar, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, belajar Islam, rendahkan diri, start from the basics, pelan-pelan naik ke atas.
Okey, dan jangan pandang rendah pada orang lain. Jangan rasa tak boleh duduk dengan orang masjid, tak boleh duduk dengan orang miskin, tak boleh duduk dengan orang yang tak educated. Sebab education ni bukan setakat kamu punya sertifikat kamu belajar kat London ke, belajar kat New York ke. Ada orang yang tak pergi London, tak pergi New York tapi akal dia lebih cergas. Yes, saya rasa semua orang pernah pengalaman jumpa orang macam ni. Saya bukan saja nak angkat-angkat atau nak turun-turun rendah-rendah kat orang, tidak. But this is the reality that we have to accept. Ada orang macam ni dekat luar. Dia biasa-biasa je kerja tapi otak dia sharp. Okey, sharp ni maksud dia apa? Keputusan yang dia buat dalam hidup dia tepat. Ada orang belajar tinggi-tinggi tapi keputusan-keputusan yang dia buat dalam hidup dia tunggang langgang. Sertifikat berlambat-lambat. Orang puji masya-Allah tabarakallah, tapi keputusan hidup dia salah. Kan? Ni salah, itu salah, ini salah, ini berantakan, itu berantakan. Tapi ada orang biasa, orang tak kenal tapi tepat keputusan hidup dia. So, dalam ayat ni golongan musyrikin ni rasa diri besar. Ya Rasulullah, keluarkan mereka daripada majlis ini. We can only speak to you if they are not present. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Dan Allah dekat sini dalam ayat ni Allah kata, ya Muhammad wasbir. Okay, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah, jaga diri kamu. Sabar, tahan hati kamu bersama-sama mereka yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, yang berdoa dan menyeru, meminta kepada Allah pada waktu pagi, pada waktu malam. Yuriduna wajah, mereka orang ikhlas. Mereka beribadah sebab nak Allah, nak wajah Allah, nak Allah, bukan nak apa, bukan nak dunia, nak pandang orang, nak harta, nak nama, bukan. Kalau macam tadi, geng tadi tu, dia masih nak jaga dia punya status, nama dia. Yang ini, dia nak Allah. Allah perintah Nabi sabar dengan mereka. Be patient with them. Okay? Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan pula kamu mengalihkan kedua mata kamu daripada mereka kerana menginginkan dunia, menginginkan perhiasan dunia. Okay. Saya kata macam ini bukan nak kata hanya berlaku pada orang-orang kaya, orang-orang educated. Tidak. Kadang berlaku kepada orang yang tak kaya dan tak educated juga. Sombong. Sombong ni semua orang boleh kena. Penyakit sombong ni, orang bodoh boleh kena, orang pandai pun boleh kena. Betul tak? Orang miskin boleh kena, orang tak miskin pun boleh kena. Orang kaya pun boleh kena. Siapa-siapa? Ulama' boleh kena, bukan ulama' pun boleh kena. Sombong ni penyakit yang sangat menakutkan. Okay? Jadi, kita jangan pula ambil ayat ini, kita bash orang-orang elit ke, orang bangsawan ke, orang kaya. Tidak. Ada je orang-orang yang dia tak boleh duduk dengan orang lain kerana dia merasa diri dia lebih baik. Itu pengajaran yang kita ambil. Jangan sampai berlaku macam tu. Dan Nabi diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang bukan macam tu. Bukan macam tu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mentaati mereka-mereka yang hatinya itu kami lalaikan daripada mengingati kami. Okey, daripada mengingati kami, dan mereka itu mengikut hawa nafsu, wa kana amruhu furuta. Dan mereka ini, dia punya urusan ni selalu ekstrim, ataupun urusan mereka ni gagal. Okey, ada ulama kata dia ni dia punya ialah gagal lah, dia tak capai tujuan, dia hilang macam tu. So 3 syarat. Jangan taat orang macam ni. Pertama sekali, hati dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut hawa nafsu, dan dia punya pekerjaan atau urusan ni selalu melampau-lampau. Okey, kita guna ni untuk judge diri kita. Jangan ambil ayat ni. Tu lah tu, Mamat tu lah Ustaz. Tu Cik Kiah lah tu. Pak Saleh lah tu. Ni nama tengah trending dekat Malaysia ni. Ni lah Pak Mat Tempel ni kan. Bukan. Ni kita muhasabah diri kita. Jangan sampai kita ada 3 syarat ni. Okey, dan kita nak judge orang bukan senang. Nak kata, oh ni Ustaz ada cukup 3 syarat ni. Hati dia lalai daripada ingat Allah. Macam mana kita nak tahu? Kan? Secara pasti. Nombor 2, dia ikut hawa nafsu dia. Nombor 3, urusan dia melampau-lampau. Kerja yang dia buat semua melampau. Okey, susah. Bukan tak boleh, bukan mustahil untuk kita kata ada orang ada 3 sikap ni. Tetapi susah untuk kita buat secara pasti. Jadi yang lebih selamat, kita apply pada diri kita. Jangan sampai kita termasuk dalam 3 golongan ini. 3 syarat ni. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Nampak ayat 29. Allah kata hak itu datang daripada Allah, kebenaran datang daripada Allah. Maksud dia bukan datang, kebenaran ni bukan pada orang-orang tertentu. Bukan pada orang kaya ke, orang terpelajar ke, orang awam ke, orang miskin ke, bukan. Kebenaran datang daripada Allah. Dan Allah boleh beri siapa yang dia nak. Dalam satu ayat dalam Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Al-Baqarah ataupun Al-Imran, maaf. Hikmah itu Allah berikan kepada siapa yang dia nak.
Dan siapa yang Allah beri hikmah, Allah terberikan suatu kebaikan yang sangat banyak. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah nak kata hak ni daripada dia. Dia bukan berkaitan kamu ni siapa ke, kumpulan tertentu saja boleh dapat kebenaran, tidak. Okey. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak berimanlah dan siapa yang nak kufurlah. Okay, that means kalau kamu nak dengar apa yang Nabi Muhammad cakap, dengarlah. Jangan letak syarat tu syarat ini. Kan? Ada juga orang-orang hari ini, saya ni bukan tak nak masuk Islam. It's not that I do not like Islam, but I have a problem with the marital laws of Islam. Kan? I have a problem with the laws of slavery in Islam. Dia letak syarat-syarat dia dulu. Kan? Islam, agama yang aku nak terima mesti tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Habis bila kita tanya, kenapa? Why? Why can't you accept these things? Why can't you accept ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa? Contoh. Atau why can't you accept verses on slavery in the Quran? What's the problem? Dia akan cakap based on their cultural background. Dia bukan cakap based on hujah ataupun ilmu ataupun logik. Tapi sebab culture dia tak boleh terima. Itu masalah. Kebenaran ni tidak terikat dengan budaya tertentu. Kebenaran ini lain, budaya lain. Ada budaya selari dengan kebenaran, ada budaya yang tidak selari dengan kebenaran. Jadi kalau awak ni pasangkan ataupun ukur kebenaran dengan budaya, itu salah besar. Okey, budaya uruf ni boleh diambil kira dalam hukum hakam. Tetapi dalam bab akidah, dalam bab yang besar-besar usul agama, budaya ni mengikut, dia bukan imam. Ya, dia makmum kepada agama. Jadi siapa yang nak beriman, siapa yang tak nak tolak. Tapi bila Allah SWT kata siapa nak beriman, siapa tak nak kafir, bukan bermaksud total freedom. Okay? Bukan bermaksud total freedom dekat sini. There's no such thing as ultimate freedom or unconditional freedom dalam Islam. Dia macam lah kita kata, namun nak lompat-lompat lah daripada bangunan ni. Kan? Kan? Tapi bila lompat tu mati lah. Kan? Tak boleh kata lompat-lompat lah, insyaAllah selamat, tak ada masalah. Tak, lompat mesti mati. Tingkat 10, 20, tingkat 100, insyaAllah lah, confirm mati lah. Kan? Dia ada repercussion. Yes, you have freedom, but your choices bear with it some repercussion. Dia membawa kesan. Di sini berlaku perdebatan berkenaan dengan free will. Kan? Kita pelik lah. Kan? Saya bila baca kadang-kadang sebahagian ahli falsafah ni, kita pelik. Dia orang ni banyak cerita berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, freedom kan. Tapi dalam masa yang sama dia orang tak boleh terima undang-undang jenayah dalam Islam contoh ataupun syurga ataupun neraka. Pada saya adanya syurga, adanya neraka, adanya hukum hakam undang-undang jenayah dalam Islam, itu menunjukkan bahawa Islam, we Muslims, we are serious with freedom. Kita adalah sebuah tamadun yang sangat serius dengan kebebasan. Dan agama Islam adalah agama yang benar-benar meninggikan kebebasan. Okay? Sebab apa? Kalau betul you want freedom, okay, you should also accept the repercussions of that freedom. Betul tak? Kalau kamu betul-betul nak kebebasan, maka kamu kena bersedia untuk menerima kesan daripada kebebasan itu. Tak masuk akal, kamu bebas nak buat apa-apa kamu nak buat, tapi dalam masa yang sama, kamu tak nak terima repercussion dia. Sebab apa? Kalau kamu nak bebas buat apa yang kamu nak buat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa syariat Islam tidak boleh bebas menentukan kesan kepada perbuatan kamu? Kan tidak adil begitu. So, what they want is ultimate freedom. And there's no such thing as ultimate freedom. Okay? The land of the free kan, macam Amerika kan. Mereka pun berlaku perdebatan baru-baru ni tentang COVID-19 ni. Yang tak nak kena lockdown, yang degil nak keluar daripada rumah, dia invoke apa? Dia evoke freedom, the concept of freedom. Okay, I'm free, this is the land of the free. Dia evoke konsep freedom. Yang lain pula kata, you salah faham konsep freedom. So, dia punya keladak ni dah keluar sekarang ni. Okay, they do not have a clear conception of what freedom means. Dalam Islam kita ada. Dan freedom lies in slavery. Servanthood to Allah. Al-ibadah. Di situlah terdapatnya kebebasan yang sebenar. Nak bebas jadi hamba. Itu dia punya apa? Nampak macam bercanggah tapi tidak. Nak jadi bebas, jadi hamba. Jadi hamba kepada Allah. InsyaAllah akan bebas. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok.
Siapa nak beriman, beriman. Siapa nak kafir, kafir. Kemudian Allah kata apa? Apa tu? Huriyah, freedom, beza dengan liberty, fatah. Okey, betul, betul. Memang ada perbezaan. Kalau hur, dia lawan abdun. Okey. Kalau liberty, dia tidak terjemah sebagai huriyah kalau tidak silap saya. Sebab tu dalam bahasa Arab dia guna liberali. Dia tak guna huriyah. Okey, liberaliyah. Sebab memang ada konotasi yang berbeza antara hurriyah dengan liberaliyah. Hur, kita juxtapose in contrast to abd. Tapi kalau liberty, di contrast to what's the word for it? Kalau dalam bahasa mudah mungkin close-mindedness lah. Tertutup. Dia berbeza dengan humble. Tertutup lain. So liberty in contrast to tertutup, dan hurriyah in contrast to humble. Okay. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita selesai ayat 29 ni lagi sikit je. Maka Allah kata, kami siapkan untuk orang-orang yang zalim itu nar, api. Ahata bihim suradiquha. Okey, mana api tersebut akan jadi seperti atap. Okey, atau ada yang mengatakan mereka akan dibakar dalam satu tempat yang mana beratap. Maksud dia bertutup, dia ada tembok. Dah jadi macam oven lah, senang kata. Dekat neraka ni akan dibakar macam dekat dalam oven. Okey, ahata bihim suradiquha wa ay yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Dan apabila mereka meminta pertolongan, minta air, mereka akan diberikan air yang mendidih. Dan air yang mendidih itu akan mencairkan muka mereka, membakar wajah-wajah mereka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan itu adalah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat, iaitu api neraka. Okey, so api neraka adalah hak, api neraka adalah real. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita adanya api neraka ini. Dan setiap perbuatan kita, kalau kita tidak taubat, akan ada balasan dekat akhirat. Kalau Allah tidak ampunkan, akan ada balasan dekat akhirat. Ada beberapa pihak yang cuba nak kata, saya tak boleh terima lah Allah Subhanahu Wa Taala ni mengazab manusia kan. Dia ni maha pengasih, dia ni maha penyayang. Macam mana boleh ada azab-azab ni? Kita sudah ada bukti dekat atas muka bumi ini sendiri. Buktinya apa? Kalau kita lihat kaum-kaum yang Allah hancurkan, seperti kaum Ad, kaum Nuh, kaum Thamud, kaum Fir'aun dan sebagainya, kesan kehancuran mereka tu masih ada lagi dekat atas muka bumi ini. Kita ambil contoh kaum Lut yang dihancurkan dengan stones of baked clay, hajarin min sijilin mamdud. Okay? That sijilin mamdud itu masih ada lagi dekat Palestin sekarang ni. Dan ada pengkaji-pengkaji yang dah jumpa lokasi Sodom dan Gomorrah itu. Kaum Lut punya tempat, dan mereka memang betul-betul jumpa sulfur balls melekat-lekat dekat tembok. Dan sulfur balls itu masih boleh dinyalakan dengan api. Dan dikatakan bahawa kandungan sulfurnya itu sangat tinggi, tak boleh dapat dekat dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang pernah menghancurkan manusia. Allah memang pernah mengazab manusia. Jadi kita suka ataupun kita tidak, Allah Al-Qahhar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab manusia suka-suka hati. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab kecuali selepas kami hantar seorang rasul dan sampai risalah itu kepada mereka. Dan mereka pula melampaui batas. Dalam ayat-ayat lain menunjukkan bahawa mereka melampaui batas dalam mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi api neraka itu benar, dan adanya api neraka ini tidak menunjukkan bahawa Allah itu zalim. Bahkan kerana adanya api neraka lah banyak kezaliman di atas muka bumi ini tidak berlaku. Betul tak? Cuba kita fikirkan. Kerana adanya api neraka ini, ramai orang yang nak buat jenayah, nak menzalimi orang lain, tak jadi nak buat. Ramai orang nak bunuh, tak jadi nak bunuh. Ramai orang nak merogol, tak jadi nak merogol. Ramai orang nak merompak, tak jadi nak merompak. Ramai orang nak buat jenayah-jenayah lain, tak jadi nak buat kerana takutkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia sebenarnya adalah rahmat di dalam azab. Bolehlah kita katakan macam tu. Azab Allah itu sebagai hindrance, okey, sebagai hindrance. Jelah macam kita boleh katalah dalam muka bumi ini ada penjara kan,
ada undang-undang, ada hukuman berat ke atas orang-orang yang zalim. Orang tak suka lah, penjenayah tak suka. Tapi kerana adanya undang-undang ini, adanya mahkamah, adanya penjara, adanya hukuman gantung contohnya bagi penagih dadah, bagi penjual dadah, banyak nyawa terselamat, banyak rumah tangga terselamat, banyak harta terjaga, terpelihara. Begitulah juga rahmatnya neraka ini. Dalam api neraka juga ada rahmat. Okay? Tanpa api neraka, tanpa ada takwa dalam diri manusia, takut kepada Allah, takut kepada api neraka Allah, cuba bayangkan apa akan jadi pada dunia ini. Kalaulah 1.2 billion Muslims around the world secara serentak kehilangan iman, bayangkan berapa banyak crime rate akan naik. Okay? Alhamdulillah, kebanyakan manusia di atas muka bumi ini beragama. Paling tidak mereka kalau tak percaya konsep neraka syurga, mereka percaya pada konsep karma. Itu semua datang daripada agama. Cuba bayangkan semuanya ini diangkat. Maka na'udzubillah min zalik. Bukan saya nak kata atheist pasti akan buat jenayah, tak semestinya. Ada atheist yang ada morality. Cuma bagi saya ataupun bagi orang-orang yang belajar ilmu akidah, akhlak atheism ni, akhlak atheist ataupun the basis of atheist morality is groundless. Mereka tak ada asas untuk membina akhlak. Jadi atheist yang berakhlak ni, yang jaga diri ni, dia sebenarnya adalah atheist yang tidak konsisten dengan akidah dia sendiri. Dia adalah atheist yang tidak konsisten dengan akidah dia sendiri. Kalau dia konsisten, kan, dia akan buatlah perkara-perkara tertentu. Tapi sebab culture dia ataupun dia punya fitrah menghalang dia. Bukan kerana akidah atheism dia itu. Akidah atheism dia itu doesn't make sense dan tidak ada moral grounds, okay, untuk mengatakan sesuatu itu baik ataupun tidak baik. Okey, sekarang ni kita buka lah kalau ada apa-apa soalan. Betul? Disebabkan orang Yahudi mengatakan mereka tidak akan disentuh api neraka, melainkan sekejap, maka mereka terus melakukan fasad atas muka bumi ini. Bahaya bila kita memandang enteng kepada azab api neraka. Memang terdapat beberapa aliran di atas muka bumi ini, bahkan aliran di kalangan umat Islam, yang cuba untuk menyelewengkan makna azab api neraka. Bahkan ada yang kata azab di situ bermaksud kenikmatan. Dan semua orang-orang yang Allah laknat dalam Al-Quran, dia terbalikkan. Nabi Nuh punya kaum bukan tenggelam dalam laut, tapi tenggelam dalam lautan ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Kesan ni buruk, kesannya buruk dan kesan buruknya amat besar. Okey, kesan buruknya amat besar. Orang akan memandang enteng maksiat. Okey, orang akan memandang enteng maksiat dan sebagainya. Baik, kita boleh buka soalan kalau siapa nak tanya. Any thoughts on Syekh Imran of Trinidad? Can knowledge be taken from him? Okey, saya berpendirian bahawa setiap ulama ni dia memang ada kesilapan dia. Okey, dan Syekh Imran ada beberapa kesilapan yang saya tak mau sebut sekarang ni. Tapi banyak manfaat juga kita boleh ambil daripada dia. Okey, khususnya tulisan-tulisan beliau yang mana beliau rujuk ulama-ulama muktabar seperti Ibn Kathir dan seperti ulama-ulama lain, kan. Dan dalam buku dia tentang Suratul Kahf tu dia ada rujuk kepada Muhammad Asad juga. Mana Muhammad Asad ni pun ada perkara yang tak kena dengan dia. Biasa manusia, kan. Ulama memang ada pandangan-pandangan yang syaz. Tapi kita ambil yang baik. Kecuali kerosakan yang dibawa tu besar sangatlah dan amat-amat berbahaya. Saya melihat Syekh Imran Hussein ada kesilapan, tapi kesilapan yang sangat berbahaya tu saya tak jumpa lagi lah. Ada pandangan pelik lah, memang ada pandangan pelik bila dia kata ialah umur Dajjal tu kan, satu hari seperti setahun, one day like a year, one day like a month, one day like a week, kan, and the rest of his days are like your days tu. Dia kata itu umur Empire Amerika Syarikat, Empire Britain, dan last kali itu adalah kerajaan Israel. Pada saya ini ijtihad. Okey, walaupun ijtihad ini kelihatan bercanggahan dengan hadis-hadis yang lebih jelas, ya. Tapi tak bolehlah kita nak kata dia ni bahaya. Okey, dia pun tak kata pandangan itu qat'i, confirm betul. Okey, kalau salah dia kata kalau aku salah kau betulkan aku. Okey, kau bawa hujah kau. Itu yang saya suka tentang beliau. Apakah tafsir Al-Quran yang boleh disyorkan untuk orang awam tadabbur? Cari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain Imam Suyuti.
Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Boleh mula dengan tu dululah. Dan kalau dapat tafsir Hamka pun baguslah, sebab dalam bahasa Melayu, dan ialah Hamka ni memang literary master kan. Okay. Tulisan dia amat baik, tinggi. Ustaz, adakah sebab nuzul satu ayat itu juga mempunyai satu sistem lebih sanad dan periwayatan hadis untuk menentukan kesahihannya, termasuk dalam periwayatan? Ataupun sababun nuzul sesuatu ayat itu termasuk dalam periwayatan hadis? Memanglah kan, hadis sebab nuzul ni bukan main-main. Ulama ada tulis buku tentang sebab nuzul, dan mesti melalui periwayatan sistem sanad yang sahih lah. Kalau yang tak sahih tu, of course lah, dia punya validity tu akan kurang sikit. Sebab tu contoh macam Ibn Kathir, dia akan bawa sanad dia sekali bila dia bawa sebab nuzul tu. So penting untuk jaga sanad sebab nuzul. Sebab nuzul ni akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dia adalah tafsir sebenarnya, tafsiran kepada Al-Quran, tafsir yang paling utama sekali. Selepas tafsir Quran dengan Quran, tafsir daripada riwayat hadis Nabi SAW tentang sebab nuzul, dan riwayat para sahabat tentang sebab ayat itu diturunkan di tangga teratas. Okay? Sebab dia kasih konteks. Ustaz, di kawasan Qumran tu ada bekas-bekas peninggalan rumah ibadah. Betul? Okay, pengkaji yang bernama Atiyah Zahidah tu, dia kata near the fourth cave kan, dia ada 11 gua yang mereka jumpa kat Qumran tu, yang mana mereka jumpa Dead Sea Scrolls. Dalam gua yang keempat tu, dia kata around 10 meters away memang terdapat satu rumah sembahan. Maksudnya tempat beribadah. Okay, tempat beribadah. Dan pada waktu itu, of course lah, tidak menghadap Kaabah, sebab kiblat mereka pada waktu itu adalah pada Jerusalem kan, Masjid Al-Aqsa. Okay. Ustaz, ada buat hutang dengan bank? Tidak ada, alhamdulillah. Nak hilangkan siapa yang tak ada hutang dengan bank ni, dia dah dapat 50% of freedom lah. Okay? Dan banyak masalah dia, dan punca-punca depression, anxiety, susah nak kena. Susah, bukan nak kata mustahil, susah nak kena. Okay? Sebab antara punca utama depression ataupun penyakit mental dalam dunia hari ini dan di Malaysia adalah financial anxiety, kebimbangan dan kegusaran, kerunsingan kewangan. Okay? Dan punca dia apa? Hutang beriba lah. Okay? Jangan tanya saya lah macam mana saya keluar. Saya nak berikan satu nasihat saja. Tanam niat yang kuat. Tanam niat yang kuat. Buat amar ma'ruf nahi mungkar tentang riba. Allah akan buka jalan untuk awak, insya-Allah. Okey. Apa hukum orang awam tafsir Quran? Kalau dia kasih pandangan dia berdasarkan tafsir itu sendiri, berdasarkan hujah yang kuat, berdasarkan kalam-kalam ulama, dan lebih kuat kalau dia ada hadis untuk back it up kan. Tapi dia tidaklah kata inilah kebenaran kan, maka tak ada masalah. Sebab kalau tak, orang pening, Ustaz, macam mana saya nak tadabbur Al-Quran? Saya takut nak faham kan. Sebab kita kena ambil jalan tengah. Jalan tengah ni maksud dia, macam mana orang awam nak baca Quran? Kalau dikatakan orang awam tak akan faham langsung kan, tak akan faham langsung, bahaya. Sebab nanti orang akan shutdown akal dia bila dia baca Quran. Khususnya bila tak ada tafsir, tak ada terjemahan. Dan kalau ada terjemahan pun, dia kata, oh, ni bukan tafsir aku. Dia tak nak fikir langsung. Akhirnya Quran tidak mencetus akal dia untuk bergerak. Jadi kita kena ambil jalan tengah. Bila nak kata awak faham sesuatu daripada Al-Quran, pastikan awak bersandarkan kepada dalil yang jelas, pemahaman yang jelas, dan awak jangan kata confirm. Kata ini mungkin betul pandangan saya. Kalau salah, betulkan, dan kita buat kajian. Ada je ramai orang awam yang buat kajian tentang Al-Quran. Dia belajar bahasa Arab pelan-pelan, lepas tu dia belajar tafsir, dan dia dapat rumusan-rumusan yang baik. Okey? So, kita jangan ekstrim kedua-dua belah pihak. Kita cari jalan tengah. Kalau nak kata tafsir dalam istilah dia yang betul, tafsir ni ulama tafsir yang boleh buat lah. Dan awak nak kena master macam-macam bidang. Sebab tu bila kita sebut tadabbur ni, kita tak masuk terlalu dalam. Kita tak masuk dari segi bahasa dia, kita tak masuk technicalities dia, dari segi balaghah dan sebagainya. Kita ambil istikhlas dia punya konten. Dan konten dia ni boleh faham. Okey, boleh faham. Dan bergantung kepada level lah kan. Orang-orang awam yang
kefahaman agama dia sangat cetek, ada ayat yang mereka boleh faham. Okey, ayat-ayat muhkamat tentang contohlah qul huwallahu ahad. Jangan kata qul huwallahu ahad pun saya tak berani nak faham ustaz, saya tak berani nak terangkan ke anak saya. Janganlah sampai macam tu. Kan? Jadi bila anak tanya apa maksud qul huwallahu ahad, terangkanlah Allah tu Esa. Kalau anak tanya Esa tu apa, terangkanlah. Itu macam awak dah menjelaskan Al-Quran. Kan? Nak kata tafsir tak boleh lah. So maksud tafsir kalau secara teknikal tak boleh lah orang awam buat. Tapi tadabbur boleh lah. Tafsir Zilal oleh Syed Qutb, banyak kebaikan dalam tafsir fi Zilalil Quran. Cuma ada beberapa bahagian-bahagian tertentu sahaja. Maybe kita kata just 5% saja. Yang sebahagian orang kata ekstrim lah. Okay? Tapi penulisan dia baik. The content is very good. The content is very good. Boleh tak kupas tentang tokoh kontroversi Ibn Taymiyah? Okay, ini saya tangguh-tangguhkan ke hari-hari lain. Okay? Isu ni panas sangat. Kewajipan melaksanakan faraid kerana ada hilah untuk mengelak faraid. Allah, orang ni suka put aku in trouble Saya berpandangan selepas meninggal dunia, mekanisme yang ada untuk bagi waris hanyalah faraid. Okey, lain-lain mekanisme tersebut, apatah lagi nuzriyah dan sebagainya, tak kuat lah. Okay? Sangat-sangat lemah dan tertolak sebenarnya. Tertolak. Cukup sekadar tu. Okay? Ni nak bincang kena separate the session. Firasat orang alim memang ada. Memang ada firasat orang alim. Memang berlaku. Okay? Cuma orang yang kita nak kata alim tu, kita kena kata betul-betul lah. Jangan sembarang Orang kata alim, kita pun kata alim. Orang kata wali, kita pun kata wali. Kan? Nak tahu orang tu alim kata alim, pertama sekali akidah dia kena betul. Kedua, dia punya syariat kena betul. Ketiga, akhlak dia kena betul. Okey, tak cukup akhlak baik saja, tak cukup ibadah kuat saja. Akhlak, kalau akidah tunggang langgang pun tak boleh pakai. Tiga-tiga ni kena betul. Lepas ni bincang tajuk riba insya-Allah. Betul ke tentang klaim orientalis? Jika 10 orang baca Quran, 10 fahaman tersendiri akan keluar. Maknanya ia ingin mengatakan Al-Quran ini kontradik tentang mengatakan Allah turunkan ayat Al-Quran dengan jelas. Okey, pertama sekali, Al-Quran kata jelas-jelas. Allah kata jelas dalam Quran, ayat Quran terbagi dua, muhkamat dengan mutasyabihat. Itu jelas. Okey, cukup lah. Maksud dia, Allah sendiri kata dalam Al-Quran ada ayat yang muhkam, jelas tuntas, ada yang mutasyabihat. Okey. Jadi kalau ada orang baca ayat yang dia kata dia tak faham, saya tak faham kenapa Allah kata ayat ini jelas, kita boleh kata kepada dia, Allah dah kata jelas-jelas bahawa ada ayat yang mutasyabih, yang tidak sejelas yang kita inginkan. Kalau kita nak faham in a different sense, kita boleh kata the message of the Quran as a whole jelas. Tauhid jelas tak? Jelas. Hari kiamat jelas tak? Nabi-nabi jelas. Malaikat jelas. Kitab-kitab Allah jelas. Asas agama ini, the core of this religion is clear cut, mubin. Bukan bermaksud every single word dalam Al-Quran itu jelas. Kalau jelas tak payah tafsir. Okay? Maksud dia the core message of the Quran. Sebab tu Allah kata hunna ummul kitab. Yang jelas-jelas itulah pati Al-Quran ini. That means if you get the pati, you get the message insya-Allah. Walaupun kita tak tahu the details of the Quran. Kan? Ulama tak pernah kata semua orang kena tahu setiap perincian dalam Al-Quran, setiap ayat kena faham. Tak. What you need to know are the basics, are the core concepts of the Quran. So awak dah tahu, awak selamat insya-Allah. Okay? So cukuplah core konsep itu yang mubin, yang jelas. So bila orientalis kata 10, tak betul lah. Sebab the core concept agama kita jelas. Okay? Jelas. Sangat jelas. Dengan setengah buku mendakwa syurga, neraka, syaitan, malaikat, pelambangan dan alegori. Okey, siapa yang kata syurga, neraka ni semua alegori, bahaya. Sebab kalau kita rujuk Fadaih Al-Batiniyah Imam Al-Ghazali, dia kata siapa yang kata macam ni tak boleh tahan diri daripada mengkafirkan mereka. Bahaya. Okey, so jangan main-main. Imam Ghazali kata macam tu. Boleh rujuk Fadaih Al-Batiniyah.
Ada yang kata syurga ni kenikmatan makrifat, bukan syurga-syurga tu. Dia kata syurga tu tak ada. Neraka adalah kesengsaraan jauh daripada Allah, bukan ada bakar-bakar tu semua, tak ada. Siapa yang kata macam tu dia batiniyah. Dia tak boleh berhenti dan tak boleh lewat-lewat daripada mentakfirkan mereka. Okay, dalam mengkafirkan dalam bab ni adalah rahmat. Sebab apa? Kalau dibiarkan orang macam ni bercakap, rosak agama kita. Kalau neraka dan syurga, ayat yang begitu jelas tu jadi tak jelas, maka ayat lain juga nanti akan jadi tak jelas. Tauhid pun jadi benda lain, kiamat jadi benda lain. Habis agama roboh. Agama akan roboh. Ibn Sayyad Dajjal. Ni saya dah pernah cerita tentang Ibn Sayyad. Saya cenderung mengatakan Ibn Sayyad ni bukan Dajjal lah. Sebab ada orang yang kata ada kemungkinan dia Dajjal, tapi nampak dari dalil dia tak kena dengan ciri-ciri Dajjal tu, kan? Sebab dia boleh duduk kat Mekah dan Madinah. Dakwaan Qatura. Ni saya tak dapat nak pastikan. Ya, saya tak kaji lagi secara mendalam tentang Qatura. Pasal satu hadis nanti ada anak muda bercakap Quran tapi pada hal fahamannya hanya sedikit. Seperti membaca pemuda yang lebih jahil. Okey, ini golongan Khawarij. Tentang soalan Muslim Abdullah ni, dia tentang golongan Khawarij. Golongan ini Hudathaul asnan, Sufahaul ahlam, kan? Mereka ni umur muda dan mereka punya impian ni impian-impian yang bodoh. Maksudnya dia very idealistic ataupun very delusional. Dan tak cukup dengan tu, mereka ni jenis yang senang bergaduh, senang angkat senjata. Dia macam ISIS gitulah. Macam ISIS. Orang ni very binary pandangan daripada dunia. Hitam atau putih, hitam atau putih. Dan orang tak setuju perang. Tak setuju bunuh. Orang macam ini yang hadis itu tujukan. Itu yang saya faham. Okey. Macam mana etis hidup walaupun dia tahu bila dia mati semuanya tak ada nilai? Bukankah ini masukkan nilai hope? Adakah ini sebab cerita kanak-kanak dia orang banyak tanamkan nilai hope? Macam mana hope boleh wujud di samping menafikan Tuhan? Good question. Oleh Hafiz Farid. Ni saya pernah cerita dalam pembincangan saya tentang penyakit mental. Dalam siri yang pertama, kalau tak silap saya cerita, nombor 2. Saya cerita berkenaan dengan meaning, isu makna hidup. Dan macam mana masyarakat-masyarakat yang berbeza, orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan, macam mana mereka menanggap kehidupan dan kaitannya dengan makna. Orang yang kata hidup tak ada makna ni, macam mana mereka teruskan kehidupan? Kalau kita lihat sebahagian etis ni, dia orang kata hidup ni tak ada objective meaning. Kita bukan diwujudkan atas muka bumi ni ada tujuan untuk dicapai. Tapi meaning ni adalah sesuatu yang kita patut cipta sendiri, something that we construct. Sebab we are the gods of ourselves. Kita penentu kehidupan kita pada mereka. Jadi makna asal memang tak ada, tapi makna rekaan kita boleh buat. So dia orang end up creating their own meaning. Dan dia orang kata kami pasrah, kami redha bahawa hidup kami hanya berhenti di atas muka bumi ini, dan we want to make the best out of it. Saya kata dahsyat juga mereka boleh fikir macam tu. Tapi 2 kali dengar is very gloomy. 3 kali dengar, alasan sajalah tu, kan? Alasan saja. Tapi kalaulah betul-betul mereka jujur, ni sepatutnya bagi penampar kat muka kita, penampar kat orang beragama yang siap boleh kata hidup aku tak ada makna, kan? Sedangkan percaya pada Tuhan, percaya pada hari akhirat, percaya pada Nabi, percaya pada qadar-qadar, kan? Boleh kata hidup tak ada makna. Orang yang tak percaya pada Tuhan ni boleh buat makna dalam hidup. Kita ambil contoh Stephen Hawking. Stephen Hawking ni ada perbezaan pandangan. Ada kata dia ni percaya pada Tuhan, ada kata dia tak percaya pada Tuhan. Tapi yang mainstream orang lihat dia tak percaya pada Tuhan lah. Dan macam mana dia mencari makna, kan? Dia meneruskan kehidupan dia sebab semangat ingin tahu. Dia nak tahu. Jadi itu dia jadikan sebagai makna hidup dia. Okay? Kalau dia tak percaya pada Tuhan lah, kalau dia percaya pada Tuhan, insyaAllah dia ada tujuan hidup lah. Dia ada makna yang dia nak cari lah. Tapi kalau dia tak percaya pada Tuhan, maka saya lihat, saya baca biografi dia, saya tengok filem dia, movie dia, very good.
Dia theory of everything. Dia theory of everything. Bila musim PKP ni boleh tengok lah kan. Dia sangat teruja untuk memahami rahsia alam ni. Itu yang ramai orang Islam tak ada. Sedih kita. Sedangkan Allah kata dalam Quran, kita kena pandang, faham tentang waktu, faham tentang ruang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Nampak tu? Kan? Penciptaan langit dan bumi, space. Perubahan malam dan siang, time. Banyak soalan kat bawah ni. Takrib Salafi Asy'ariyah pendengar Ustaz. Takrib Salafi Asy'ariyah boleh dan mesti buat. Tapi Madkhali lain cerita. Dan Sufi Batini lain cerita. Okey? Yang ekstrim dari kedua-dua belah pihak ni kita tolak ke tepi. Kita cari yang kat tengah-tengah ni. Okey? Kita gabung. Yang kat tengah-tengah ni sebenarnya paling ramai. Asy'ariyah, Salafi, yang lembut ni, yang boleh berbincang, boleh bawa bincang dan tak bergaduh-gaduh. Ramai kat tengah ni sebenarnya. Bukanlah kat tengah betul-betul, ada kat sebelah sini sikit, ada kat sebelah sini. Tapi yang dua ujung sekali ni, yang asyik nak buat kita bergaduh selalu. Okey? Dua ujung ni kita kena tolak. Kalau nak takrib lah. Pandangan Ustaz terhadap seorang yang mendakwa sebagai Imam Mahdi dan didakwa pandai mentafsir Al-Quran. Imam Mahdi ni setahu saya, dia tak sure tau dia Imam Mahdi. Sehinggalah dia dipaksa untuk menerima dia ni Mahdi dekat depan Kaabah. Jadi saya tak rasa Imam Mahdi akan buat deklarasi aku Mahdi. Imam Mahdi akan ditabalkan sebagai Mahdi. So siapa yang buat deklarasi dia Mahdi ni suspek lah. Okay? Kitab sihir dulu dah habis ke? Sedap pula mendengarnya. InsyaAllah nanti saya buka lagi. Banyak saya nak cerita tentang sihir ni. Kan? Banyak. Dan sihir yang telah menyelinap masuk dalam amalan orang Melayu. Okey? Kitab-kitab perwafakan dan sebagainya. InsyaAllah lah satu hari nantilah. Kan? Saya ada banyak list sebenarnya. Tapi, yalah. It's about time. Bila nak buat. Kan? Macam-macam komitmen hidup dan sebagainya. Macam-macam topik. Macam-macam nak baca. Macam-macam nak fikir. Dan nak cari yang paling penting. Kan? Kita ada banyak benda kita nak cerita. Tapi kita kena fikir mana yang lebih important. Tak boleh semua benda kita nak cakap, kita cakap. Kan? Ada banyak benda yang urgent. Banyak benda yang tak urgent. Kita boleh tolak dulu. Okey? Benarkah Samiri pada zaman Nabi Musa AS tu Dajjal? Okay, watak Samiri ni memang misterius. Okay, it's very mysterious figure. Sebab Nabi Musa lepaskan dia. Sedangkan Bani Israel dia kena hukum. Okay. Tapi bagi yang berpandangan macam itu, mengatakan bahawa itu bukti dia ni Dajjal, saya boleh jawab balik lah. Saya kata sebab dia bukan Bani Israel. Dia bukan Bani Israel. Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Dia Samiri. Samiri ni siapa? Sumerian. Dia orang Babylon. Jadi pada pandangan saya, dia ni tukang sihir sebenarnya. Dia pakar sihir. Sebab memang Babylon, Sumeria, Babylon tu memang pusat sihir. Jadi dia bawa sihir daripada sana. Dia cuba nak sesatkan umat Nabi Musa pada waktu tu. Dia cari peluang untuk menyesatkan umat Nabi Musa, Bani Israel pada waktu tu. Dan Nabi Musa tak hukum dia sebab dia bukan Bani Israel. Dia bukan di bawah tanggungjawab Nabi Musa. Macam Nabi Isa lah. I am not sent but to the lost sheep of Israel. Aku tidak diutus kecuali untuk Bani Israel. Untuk kambing-kambing sesat Bani Israel ni. Nabi Isa kata macam tu. Jadi Nabi Isa khas untuk Bani Israel. Dia bukan untuk semua umat. Semua umat Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bagi saya dia bukan Dajjal. Dia adalah orang bangsa lain. Dia bukan Bani Israel yang cuba nak ganggu. Betul. Qaturah ni memang ada dalam tafsir At-Tabari. Tapi isu kesahihan dia lain cerita. Sebab tafsir Tabari ni ada banyak Israeliat. Okey? Tafsir At-Tabari banyak Israeliat. Saya kata saya tak tahu tadi sebab saya tak buat perbandingan lagi tentang riwayat. Saya tak cek lagi kalangan ulama yang naqad, yang mengkritik sanad dan sebagainya. So saya tak boleh nak pastikan. Samiri itu bukan nama Hadri, itu gelaran. The Samiri is the Sumerian man. Samaritan. Kalau sekarang ni dia pergi Samaritan lah. Dia bukan nama, dia gelaran. Macam Singaporean, macam tu. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki
Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yakin? Ustaz minta pencerahan pasal golongan yang yakin dan golongan yang sebaliknya. Of course lah, ini isu hakimiyah, sovereignty, kan, kedaulatan ni milik siapa, ataupun punca undang-undang, okey, apa dipanggil sebagai, apa terminologi dia tu, judicial dengan executive power, kan. Judicial power and executive power ni memang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hak untuk membuat judicial power ni memang milik Allah. Tapi sayangnya hari ini kita hidup dalam sebuah zaman manusia membuat undang-undang yang menyanggahi undang-undang Allah dan kita terpaksa ikut pula. Dan sedangkan kita tahu Allah ada undang-undang yang lebih baik dan Allah sahaja sebenarnya yang paling layak untuk buat undang-undang asas. Ranting-ranting tu Allah serahkan pada manusia, tapi undang-undang asas hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kata orang lain pun boleh buat undang-undang asas yang menyanggah undang-undang Allah, itulah ayat ni. Ayat yang bercakap tentang mereka. Ahmad Rahman, adakah lagu Satu Hari di Hari Raya Masih ada kaitan dengan wadul wujud? Wallahualam. Nampak macam tak ada. Saya tak pernah kata semua lagu dia tentang wadatul wujud, tidak. Tapi banyak. Muhammad Al-Amin, minta pendapat Ustaz. Tak banyak soalan pasal suratul Kahf ni. Minta pendapat Ustaz tentang maksud Allah beristiwa di atas arash. Bolehkah saya membiarkan maksud istiwa ni kepada Allah SWT kerana dia yang saya... Boleh, silakan. Kalau awak tak nak fikir, lagi baik lah. Saya ambil Allah bersemayam atas arash. Dah, saya tak nak fikir. Dan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seperti Allah. Dah, kelas. Itu juga pendirian Asy'ariyah. Asy'ariyah ni ada dua jalan. Satu awak serahkan terus makna, satu awak takwil. Nak pegang tu silakan, tak ada masalah. No problem. Rambut saya siapa yang gunting? Saya lah. Okey, Ustaz recommend kitab sihir yang boleh kita Ustaz recommend kitab sihir yang boleh kita kupas. Okey, kitab sihir asas yang orang Melayu banyak rujuk. Kalau awak tengok semua kitab-kitab wafak-wafak orang Melayu semua, dia ambil daripada satu sumber je. Dia punya parti dia ambil daripada Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Okey, Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Mujarabat Madinatul Asrar ni semua adalah serpihan daripada Syamsul Ma'arif. Kitab induk dia Syamsul Ma'arif. Sama juga kitab Pati Rahsia pun Syamsul Ma'arif juga. Kitab induk dia. Apakah guidelines bagi menentukan sesuatu yang ditampil dalam Quran itu adalah signifikan dan perlu dikaji secara mendalam? Ini kena bincang lah. Susah saya nak kasih satu guideline. Okay? Sebab ada kita nampak tak penting tapi penting. Ada nampak penting tapi tak penting. Wallahualam, saya tak ada guideline lagi. Nak kena tengok case to case basis. Case by case basis. Buku apa diharamkan? Saya tak pasti. Okay, apa benar keadaan Nusantara Supremacy? Mengaitkan kegemilangan kota hilang, susu galuh Ibrahim, kemudian Mahdi. Okey. Bagus soalan-soalan Syahrul Ridwan Yusof ni. I like your question. Very good. Soalan-soalan lain pun saya suka. Tapi soalan Syahrul ni kualiti dia lain sikit. Yang lain pun bagus. Alhamdulillah. Saya sebut macam ni supaya berlumba-lumba tanya soalan-soalan yang lebih apa kita kata substantial. Okay. Memang betul. Isu Nusantara Supremacy ni macam lately. Macam dah makin menjadi-jadi saya tengok. Saya lihat benda ni berbahaya lah. Dia berbahaya. Ada orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada aliran tasawuf ataupun tarikat dan sebagainya. Mereka yang saya lihat punca benda-benda ni. Okey, punca benda-benda ni. Mereka bawa isu mimpi, kan. Awal-awal dulu mereka bawa mimpi seorang raja yang masuk Islam. Awal-awal dulu tu saya lupa siapa nama raja dia. Parameswara, bukan Parameswara, siapa nama dia? Ya Allah, ya Rabbi, Allahu Akbar, siapa nama dia? Tak, maaf, saya lemah sikit bab sejarah ni. Sultan yang pertama masuk Islam tu dikatakan mimpi Nabi SAW. Dan ada juga versi-versi lain, seolah-olah macam Nabi nak mempersiapkan orang Melayu ni untuk satu perjuangan yang besar. Tu yang timbul isu Tamim tu, Bani Tamim tu, tanah Melayu dan sebagainya. Ini semua pada saya off the grid. Okay? Kita tak perlu benda-benda macam ni. We do not need all these things.
Kita hanya perlu buat apa yang dah jelas. Tak perlu nak naikkan semangat orang Melayu untuk kata, oh kita ni chosen race lah, kita ni dulu Atlantis lah, kan, kita ni keturunan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Benda-benda yang tak jelas. Benda-benda yang tak jelas. Sebab saya takut orang kita jadi mabuk. Mabuk, dia puffed up tau. Puffed up, tapi puffed up yang kosong. Puffed up yang kosong ni bahaya. Oh, kita hebat. Why? Just focus on knowledge, focus on action, focus on amar ma'ruf nahi munkar. Sungguh-sungguh. Kita Bani Katurah ke, kita Atlantis ke, what difference does it make? Okay? Sebab tu ada satu kata-kata Arab. Laisal fata man qala atau man yaqul kana abi, walakin al-fata man yaqul atau man qala ha anaza. Kan? Bukanlah seorang lelaki ataupun remaja ataupun anak muda. Sebenarnya anak muda dia yang kata, dulu bapa aku macam ni, dulu bapa aku macam tu, bapa aku. Tapi anak muda sebenarnya anak muda, ha anaza, ini aku. Okay, so kita boleh tengok ke belakang dan bawa cerita-cerita yang boleh naikkan kita punya self confidence. Tapi tolonglah berdasarkan fakta yang jelas. Jenis-jenis tamim-tamim ni ataupun panji-panji hitam daripada timur, sedangkan dah ada hadis yang Nabi jelaskan daripada Khurasan, bukan daripada Nusantara, daripada Khurasan. Dan kalau orang Melayu nak join silakan, tapi ada orang kata itulah orang Melayu, sebab orang Melayu ni silat warna hitam. So Nabi kata panji-panji hitam tu orang Melayu silat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini hawa nafsu untuk mengait-ngait, menarik-narik hadis Nabi, menarik-narik ayat Quran untuk kenakan pada kita. Adakah orang Melayu ni hanya akan berjuang sungguh-sungguh memartabatkan Islam hanya apabila ada cerita-cerita macam ni? Perlukah kita cerita-cerita macam ni? Okey, bahaya, khususnya yang tidak bersandarkan kepada fakta. Okey, orang Melayu akan jadi mabuk, akan jadi mabuk. Saya jumpa orang macam ni. Okey, mereka ni suka cerita tentang Mahdi dah dekat. Ada sampai kata ada dekat Malaysia Imam Mahdi ni. Kan, dia tengah mengetuai satu gerakan kewangan untuk mengembalikan ekonomi orang Melayu dan sebagainya. Saya tak kata benda tu mustahil, tapi orang yang saya cakap ni saya jadi takut sebab dia punya kepercayaan tu dan dia punya tarik hadis tu nak kenakan dengan dia punya ni, menakutkan. Dan banyak takwilan-takwilan palsu yang dibuat setakat untuk naikkan semangat orang Melayu. Alhamdulillah. Ustaz, adakah kitab-kitab saya ni semua ilmunya kembali ke Babylon ke Ustaz? Saya tak ada jawapan bagi soalan ni. Okey. Sebab Allah kata Allah turunkan sihir dekat Babylon. Tapi adakah bermakna sebelum Babylon tak ada sihir? Kan? So saya pause jawapan bagi soalan ini. Adakah orang yang buat pernafasan pranayama selalu sakit-sakit badan? Yang buat pranayama ni bergantung lah. Lain orang lain pengalaman dia. Okey. Tapi pranayama ni bahaya, jangan buat. Okey. Dan zikir nafas berpunca daripada pranayama. Nak tanya ada berkaitan Nur Muhammad, saya dah cerita panjang, saya mohon maaf. Okey. Boleh cari saya punya video-video berkenaan dengan ni, dan saya dah tulis beberapa posting tentang Nur Muhammad. Abu Amir Al-Zaki, betulkah Ashabul Kahfi ditidurkan 200 tahun sebelum diutuskan Nabi Isa dan diwafatkan 1 tahun selepas Nabi Isa diangkat? Saya cenderung pada pandangan ini, ya. Mereka hidup sebelum Nabi Isa datang. Dia orang tengah tunggu Nabi Isa sebenarnya. Macam kita hari ini tengah tunggu Nabi Isa. Okey, dan dia orang hidup dibangkitkan Allah selepas Nabi Isa diangkat. Maksudnya selepas agama Islam yang Nabi Isa bawa tu tersebar. Maksud dia orang menang lah. Dia menang. Ustaz, adakah seorang yang buat FBLI mengajar ilmu metafizik mengaitkan tahlil? Ya, dibenarkan? Tak boleh. Ilmu metafizik ni ilmu khurafat. Jangan amal. Patut dihentikan. Dia ilmu takahun. Inilah amalan yang Nabi SAW larang. Al-Arraf. Okay? Mereka yang nak baca masa depan. Dan banyak ilmu ni sebenarnya tidak terbukti. Dia hanya, kita kata, ada yang kebetulan sahaja. Ada yang kebetulan. Dan yang banyak amal ilmu ni adalah New Ages, pengamal-pengamal gerakan New Age. Dan saya tengok orang yang bawa konsep metafizik. Metafizik ni ada makna yang lain, tapi metafizik yang orang biasa pakai ni makna yang tak betul.
Metafizik yang mainstream pakai hari ini, kalau kita lihat, dia punya punca dekat belakang dia adalah gerakan New Age. Gerakan New Age. Okey, boleh kajilah tentang gerakan New Age. Yang saya tahulah, saya bukan pakar sejarah, yang saya tahu memang betul lah kita dulu Hindu. Kita dulu Hindu dan Buddha, tok nenek moyang kita dulu. Okey, dan ada animism juga. Okey, nak kata tauhid full, saya tak pernah dengar lah teori ni. Ya, Allahu a'lam. Konsep negara bersempadan ni bahaya nak jawab ni. Minta maaf Irfan, saya kalau kita tengok, okey ni saya sentuh sikit. Kalau kita tengok negara dalam Islam ni, dia tidak bergantung kepada teritori pensempadanan. Dia lebih kepada ketaatan kepada ketua. Mana ketua pergi, ke situ kita pergi. Not necessarily dengan sempadan itu. Not necessarily dengan persempadanan itu. Nak sempadan boleh. Sebab dulu dalam khilafah pun ada sempadan. Sebab ada wilayah-wilayah. Bila ada wilayah, adalah persempadanan. Tapi persempadanan yang tidak begitu exact macam hari ini. Okay. Oh, dah pukul 12 dah. La ilaha illallah. Terima kasih semua. Bagi yang nak rehat, silakan berehat. Okay. Saya terlupa timing. Jadi, memang betul, kita tak payah cerita isu persempadanan lah, khilafah lah. Khilafah ni sistem politik. Okay. Sistem politik. Ini kita bercakap secara akademik. Secara akademik. Saya tidak menyeru kepada apa-apa. Saya hanya kata sistem khilafah kita ni it deserves study. Dan umat Islam, bagi yang mampu mengamalkannya, to come as close to the concept of khilafah, to the structure of khilafah, why not? Kan? Mungkin umat Islam dah penat dengan demokrasi. Kenapa tak boleh? Kan? Kalau betul demokrasi, ada kebebasan kan? Kenapa sebahagian negara tidak dibebaskan untuk buat structure governance yang mereka nak pilih sendiri? So cukup sekadar itulah. Okey, cukup sekadar tu. Okey, ada banyak sangat soalan ni, saya mohon maaf tak dapat nak jawab semua. Saya rasa saya terpaksa tutup di sinilah, kalau tak habis lagi ni. Wah, banyak soalan-soalan best ni. Okey, saya mohon maaf tak dapat nak jawab semua. Okey, dah 2 jam tak perasan. Terima kasih kerana mendengar. Semoga bermanfaat. Semoga usaha kecil ini dapat buatkan kita teruja dengan Quran, lebih sayangkan Al-Quran, memandu kehidupan kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Quran ini la tanqadi ajaibuh, keajaiban-keajaibannya tidak akan berhenti. Okay, dengan syarat kita teruskan mengkaji. Ya, insya-Allah. Selamat berqiyam nanti dan bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.